pergi undur kembali nak tahu kedudukannya macam mana dan apakah perbincangan ulama tentang kedudukan tersebut, yang dipanggil uqbatus syaitan, kedudukan syaitan yang Nabi larang dari dalam hadis tersebut. Di sini lepas gua rujuk balik kata-kata Syekh, yang dikatakan di sini kita panggil dia sebagai iq'a'. Kita nak bincangkan ni kerana iq'a' ini dilarang, kedudukan ini dilarang kerana adalah hadis Nabi kata jangan kamu duduk dengan iq'a' syaitan, dengan kedudukan syaitan. Kita nak tahu supaya kita tak buat benda tu. Apakah kedudukan yang dilarang? Bila kita sebut iq'a' dalam bahasa Arabnya, dia merujuk kepada 3 jenis kedudukan, 3 sifat kedudukan. Kedudukan yang macam mana? Ulama bercanggah pendapat pada perkataan ini, pada perkataan iq'a', kerana dia ada, kalau di sini ada 4. Satunya, yang pertama sekali yang ulama kata adalah kita duduk di atas tumit kita, angkat 2 kaki dan duduk atas tumit, macam kedudukan yang Abang Zaidi bangkitkan. Dua lah macam itu. Macam tu. Maknanya hari jemaah menghadap kiblat, kita angkat dan duduk di atas tumit. Sini. Macam tu. Macam tu. Boleh faham tak tuan-tuan? Tak nampak? Ada siapa nak mana dia tadi? Yang ni ingat ini kedudukan yang pertama. Yang pertama. Ini pun dinamakan iq'a'. Kalau sebut dalam bahasa Arab, ini dinamakan iq'a'. Kedudukan ini pernah dibuat oleh Ibn Abbas. Kedudukan ini pernah dibuat oleh Ibn Abbas. Sebab itulah kalau Abang Zaidi kata ada hadis, tak pelik. Hadis itu berada dalam Muslim, tetapi hadis itu adalah kata-kata Ibn Abbas. Adakah Nabi suruh? Tidak. Tetapi kata-kata itu kata-kata Ibn Abbas. Boleh faham ni iq'a' yang pertama? Kata-kata Ibn Abbas. Cuma kata-kata Ibn Abbas ini ada hadis-hadis yang lain bercanggah dengannya. Kerana ini adalah iq'a' juga. Okey, Ibn Abbas ada banyak benda yang mana dia pernah tengok Nabi buat dan dia buat. Ibn Abbas ni banyak benda, termasuklah juga ini aku bagi contoh. Termasuk juga dia mencanggahi sahabat lain pada nikah mut'ah. Pada mula-mulanya nikah mut'ah, dia kata boleh sebab memang betul sebelum pada perang Khaibar Nabi benarkan nikah mut'ah, Nabi benarkan makan daging keldai. Tapi selepas pada perang Khaibar, habislah, tak ada nikah mut'ah. Cuma berita itu lambat sampai pada dia, dan dia masih pegang lagi pada hadis sebelum tu. Sama juga dalam bab ni sama juga, hadis ini telah di-cancel, kedudukan tersebut telah di-cancel. Tapi Ibn Abbas lambat tahu kerana para sahabat nampak Ibn Abbas buat, dia tegur Ibn Abbas kan, kami dalam hadis yang sama juga dia bertanya kepada Ibn Abbas tentang kedudukan yang Ibn Abbas buat ni kan. Pasti Ibn Abbas kata dia nampak Nabi Muhammad SAW lakukan kedudukan tersebut. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain pun katalah kepada Ibn Abbas, kami lebih kurang lah kata ni makna dia, kami rasa ia satu kedudukan yang menyakitkan kaki. Ibn Abbas kata kat dia orang balik, bahkan itulah kedudukan sunnah Nabi kamu. Itu adalah sunnah Nabi kamu. Kamu tak kata sakit kaki itu kedudukan sunnah Nabi kamu. Tetapi selepas diambil kira periwayatan hadis yang lain, didapati bahawasanya kata-kata Ibn Abbas ini yang Ibn Abbas nampak Nabi pernah buat telah mansuh, telah di-cancel. Mansuh ni cancel. Okey. Dan yang datang selepas itu adalah kedudukan iftirash, seperti mana kita tengok dalam hadis yang dinyatakan di sini. Jadi kita tidak pelik jika hadis tersebut tidak dimasukkan ke dalam syarahan ataupun hadis pilihan Bulughul Maram, sedangkan hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Jelas kan? Jelas iq'a' yang pertama ni. Tapi Abang Zaidi tak datang. 290. Hadis itu bernombor 290. Tapi Abang Zaidi tak datang hari ni. Sayang. Yang lain ni kena ingatlah syarahan tadi tu. Okey, boleh disampaikan kepada Abang Zaidi. Takut masih ada, sebab kita tengok ada orang masih sebar lagi benda ni, sedangkan benda ni tidak sunnah. Pernah sunnah tetapi sekarang ni dimasuk. Saya ingat banyak orang Egyptian banyak. Cuma kalau kita contoh, sebab ada ini ada khilaf. Tadi tu pentafsiran. Yang kau syarah tu adalah satu pentafsiran. Okey, tapi ada lagi yang berpegang pada nas Ibn Abbas.
Dia tahu hadis itu saja. Jadi dia pakai yang tu. Okey? Bagi dia tak ada masalah sebab dia tak tahu hadis yang lain. Kalau dia cuma kita dah tahu ni, kita tahu yang itu telah dimasukkan. Yang hadis yang masuk tu Tak ada lah. tak ada dalam ni lah. Tak ada dalam. Tak ada dalam ni. Okey? Kalau kita belajar banyak mazhab kita tak jumpa. Kita tak jumpa. Orang yang jumpa hadis tu dia tolong ambil. Itu saja yang amalkan. Kalau orang belajar banyak, dia tahu hadis ni adalah hadis yang masuk. Dalam mazhab pun tak pernah jumpa nama. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i, tak pernah jumpa nama iqa'a ni. Yang kita pernah jumpa dalam mazhab adalah iftirash tabarruk. Iftirash tabarruk, buka lagi tak fiqh mana pun. Iqa'a ni datang apabila kita belajar hadis. Dan waktu bahaya bila kita tengok hadis, kita tak tahu apa-apa. Lepas tu kita tengok, oh ada hadis riwayat Ibn Abbas pula, sahih daripada Ibn Abbas pula. Bahaya ke tak ada? Itu kata kita akan amalkan apa yang kita rasa betul sebenarnya salah, dia ada tafsiran dia kan. Sebab tu tak boleh cepat, tak boleh. Menuntut ilmu adalah satu perjalanan daripada awal sampai akhir. Tak ada jalan shortcut. Kalau nak selamat, tak ada jalan shortcut kan. Jadi duduk yang macam tadi tu tak boleh lah sebab menyebabkan syaitan lah. Bukan tak boleh. Bukan kata tak boleh. Oh boleh. Bukan kata tak boleh, tapi tidak sunnah lah. Ya sunnah, tak sunnah. Kalau contoh sakit kaki ke apa ke, Boleh lah. ada sebab, tak ada masalah. Bukan sunnah. Tidak sunnah. Tidak sunnah. Kerana yang diajar Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti mana aku sembahyang. Kan? Dan kalau boleh dijauhkan, jauhkan kerana ada larangan daripada Nabi. Larangan daripada Nabi sendiri. Itu satu. Okey, yang ini satu-satunya yang ada khilaf antara ulama. Kedudukan yang pertama. Kedudukan iqa'a yang kedua, iqa'a syaitan, kedudukan syaitan ni adalah duduk di atas punggungnya. Di atas punggung maknanya atas lantai. Okey? Wa qadamahu mafrushatan wahidah yamin wa thaniyah yasar. Duduk atas lantai, punggung atas lantai. Dua kaki dia di sebelah sisi. Sisi kanan dan sisi kiri. Sama ada dia mengangkat ataupun macam ni. Sama, itu dah panggil apa? Uqbah syaitan. Itu cara duduk tu kedudukan syaitan. Siapa boleh volunteer? Ini buat ni supaya dijauhkan, jangan tiru pula. Macam ni, sama ada kita duduk apa payah nak buat ikon. Gini dia gini je lah. Okey? Itu maknanya duduk. Atas punggung dia melekat ke lantai, kaki dia di sisi. Boleh nampak dah tu? Itu jangan buat. Budak-budak pun kita kena ajar lah. Itu jangan buat, kerana ni dilarang. Itu iqa'a yang kedua. Iqa'a yang ketiga, dilarang dalam solat kan? dalam solat lah ni. Dalam solat. Tapi uqbah syaitan tu, kita bercakap ni tentang solat lah. Hadis ni diriwayatkan Aisyah, tak silap kan? Aisyah, betul tak? Hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Dan hadis Aisyah tu dia menyifatkan solat Nabi. Betul tak? Jadi stick kepada perkara tersebut dalam solat. Kemudian iqa'a yang ketiga, uqbah syaitan an yansub qadamaihi wa yajlis bainahuma. Macam tadi juga, cuma diangkat kedua-dua. Ikut tak boleh buat. Mungkin sebab imam sakit lutut. Tadi imam letak gini kaki kan, yang ni diangkat. Dua-dua kaki tu ada diangkat Macam tadi. Tapi punggung kena. Ya. Dia angkat, dia buat macam tu. Boleh kot, imam sakit lutut tak boleh kan? Kaki tu macam biasa tutup. Kaki macam duduk antara dua sujud. Tapi kangkang lagi. Bukan Bukan kat lutut. atas lantai. Tak payah buat apa. Yang penting kita tahu yang tu tak payah buat. Kita bukan gimnastik ke apa ke kan. Jadi faham tak tu? Jangan buat. Tak buat tu. Tak boleh buat, alhamdulillah. Mudah. Itu yang ketiga. Yang keempat, iqa'a juga. An yajlisa ala ilyatihi wa yansib fakhidaihi wa saqaihi. Yang ni yang kita berbelit untuk sifatkan dia ni. Yang keempat ni. Kita ingat ke merangkak? Bukan merangkak. Dia kata duduk di atas punggungnya. Duduk atas punggung macam ni kan. Lepas tu mengangkat paha dan mengangkat betis. Macam ni, paha diangkat dan betis ni diangkat. Dan tangan diletak atas lantai. Ginilah sifatnya. Ini adalah iqa'a syaitan. Ini iqa'a syaitan. Okey? Kalau masa Tapi semuanya ini adalah kedudukan yang namanya kedudukan
syaitan. Nabi kata macam tu. Dalam bahasa Arabnya dipanggil iqa'. Dan kedudukan pertama tu yang ada khilaf antara ulama, kita dah tahu khilaf itu telah terjawab dengan hadis Ibn Abbas telah dimansukhkan. Apa yang Ibn Abbas tengok sebelum perkara tersebut, sebelum hadis yang iftirash ni dah datang. Mungkin Nabi sebelum tu Nabi buat macam tu, kemudian Nabi tukar kedudukan dia. Kalau dulu sujud dengan tahiyat awal sama lah sebenarnya kedudukan. Betul, sama. Dinamakan apa? Iftirash. Duduk di atas kaki kiri dengan mengangkat kaki kanan gini yang sunnahnya macam ni. Ini kedudukannya sunnah. Semua duduk kita dalam solat ini yang kedudukannya, kecuali pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir yang kita buat biasa. Kena ingat tahiyat akhir dalam sembahyang yang 3 rakaat dan 4 rakaat barulah tawarruk. Sembahyang yang 2 rakaat kedudukannya semua iftirash, kerana ada hadis Aisyah, dia sebut Nabi pada rakaat kedua Nabi buat apa? Kan kita dah sampai hadis tersebut. Nabi duduk macam mana? Kedudukannya iftirash. Maknanya dalam salat subuh ada tak tawarruk? Tak ada, iftirash. Salat Jumaat nanti ada tak? Tak ada. Semuanya kedudukan iftirash kerana 2 rakaat. Benda tu pada rakaat kedua. Tidak ada pun yang sebut pada rakaat terakhir. Tak, pada rakaat kedua Aisyah kata Nabi buat kedudukan iftirash. Kalau salat tu berakhir dengan rakaat kedua, maknanya Nabi duduk macam mana? Iftirash ke tawarruk? Iftirash. Jadi dah jelas yang ni. Dah jelas yang ni kan? Alhamdulillah. Bolehlah kita maju ke tajuk seterusnya. Itu pada minggu lepas Cik Yunus ada tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW dinyatakanlah hadis. Sahabat kata yang pernah solat bersama Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan apabila Nabi sampai ke suatu ayat tentang keberkatan, tentang syurga, tentang rahmat kan, Nabi tidak akan maju ke ayat seterusnya kecuali dia akan berhenti dahulu dan meminta perkara tersebut kan. Dan kalau Nabi baca ayat tentang azab, tentang hukuman bala ke apa ke, Nabi tidak akan maju ke ayat seterusnya kecuali Nabi minta untuk dijauhkan. Betul tak? Dan Cik Yunus tanya, apa yang Cik Yunus tanya? Contoh kan? Masa tu ibu cakap, kita boleh cakap Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan tersebut kan. Allahumma inni na'udzubika minha. Sesungguhnya aku minta dijauhkan daripadanya kalau api neraka dan sebagainya lah kan. Dan memang itu bila kau buka syarahan dia, Syekh berkata betul-betul sama macam tu. Maknanya kita boleh kata Allah maja'alna minhum. Sama Syekh kata. Syekh sebut sebiji-sebiji macam contoh yang kau bagi itu. Alhamdulillah lah. Itu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada soalan lagi? Tak ada dah. InsyaAllah rasanya itu je yang kita tak syarah lagi sebelum ni. Ke ada lagi? Yang menimbulkan kekeliruan sebelum ni ada lagi? Tak ada. Ada berapa yang tadi? 3 tempat 14. Jadi masuk pada hadis yang kita akan bincangkan untuk hari ini, hari ini, iaitu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Betul ni? Betul. Hadis ni nombor berapa? 316. Okey, 316. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah idza qama ila shalah, apabila dia bangun daripada sembahyang, qama ila shalah, apabila dia bangun nak sembahyang, okey, yukabbiru hina yaqum, dia akan bertakbir ketika dia berdiri. Maknanya dia bertakbir. Thumma yukabbiru hina yarka', apabila dia rukuk dia pun akan bertakbir. Thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', dia akan berkata sami'allahu liman hamidah apabila dia mengangkat belakangnya daripada rukuk. Maknanya apa? Mulakan sembahyang tu dengan Allahu akbar, rukuk Allahu akbar, bangun Allahu akbar. Tak, bangun baru rukuk apa? Sami'allahu liman hamidah. Betul ke tak kita buat ni? Alhamdulillah, solat kita pun sama. Alhamdulillah, dalil kita tahu dah. Jadi kita yakin.
thumma yaqulu wa huwa qa'im, dan dia akan berkata dalam keadaan dia berdiri, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah ketika bangun. Bila dah berdiri, Rabbana walakal hamd. Jelas kan? Detail Abu Hurairah riwayatkan. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, dan dia akan berkata, bertakbir sekali lagi apabila dia turun untuk sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa', dan dia akan bertakbir sekali lagi apabila dia bangun. Bangun tu bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian dia takbir sekali lagi untuk sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu, thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa', dan dia akan takbir sekali lagi untuk bangun. Thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha, dan dia melakukan perkara ini dalam sembahyang semuanya. Fi sholati kulliha, dia lakukan pada setiap rakaat, pada setiap sembahyang. Sama juga yang kita buat, alhamdulillah sama. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sinyatain ba'da al-julus. Yang ni yang mahal sikit kat sini. Sebab benda tadi tu semua sama kan? Yang last kali ni yukabbiru hina yaqumu minas sintain, dan dia akan bertakbir ketika mana dia bangun daripada dua rakaat nak bangun kan, ba'dal julus, selepas daripada duduk. Maknanya pada rakaat kedua Nabi duduk, kemudian Nabi nak bangun. Bila nak bangun tu ada kata apa? Kata Allahu Akbar. Jadi kita tahu di sini ada pensyariatan tahiyat awal kan, sebab dia kata selepas duduk. Kalau tak ada tahiyat awal, bangun tu selepas sujud. Di sini bangun kata Allahu Akbar selepas daripada duduk. Maknanya duduk apa ni? Tahiyat awal pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua ada tahiyat awal, dan kita kata Allahu Akbar. Beres. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sekarang ni Abu Hurairah kata Nabi sembahyang macam mana? Waktu dia bangun, dia kata sami Allahu liman hamidah. Bila dah bangun, Rabbana walakal hamd. Sampai sekarang ini yang kita kena pegang. Sampai sekarang, kecuali ada hadis lain, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sebab Nabi kata sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Dan jelas dalam ni Abu Hurairah meriwayatkan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Itu penting kita belajar tu. Itu penting kita belajar. Kalau tak boleh jadi ikut orang. Adakah ikut orang tu dalil? Tidak. Kan, kita tak boleh cakap depan Allah, ya Allah, aku tengok pakcik ni buat macam ni, aku tengok dia buat macam ni. Tak, Allah tak pernah cakap supaya kamu ikut daripada pakcik ataupun orang. Tak. Nabi pesan dah, kamu tidak akan sesat sekiranya kamu mengikut dua perkara yang aku tinggalkan, kitab Allah, sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis. Sampai kat sini kita kata sampai kita tak nak bincang jauh-jauh. Kita nak didik, nak train minda kita supaya berdisiplin dengan apa yang kita belajar. Sekarang ni sampai ini kita belajar apa? Abu Hurairah kata itu cara Nabi buat, dan Nabi kata ikut cara aku buat untuk solat. Kan? Stick pada benda tu. Ikut pada hadis ni, maksudnya setiap dia macam dulu Ikhwan cakap takbir 4 kali dalam satu rakaat, tapi ikut pada ni pergerakan semua takbir 4 kali. Tak, itu tangan, angkat tangan. Okay. Itu maksud angkat tangan. Angkat tangan 4 yang kali. ni tak ada sebut tentang angkat tangan lagi. Oh, ini kan? Stick pada hadis dulu. Sebab kita akan jumpa banyak benda yang bercanggah dengan apa yang kita amalkan. Itu memang kita expect. Jadi kita kena sabarlah dengan ilmu. Itu yang kita nak train sekarang ni. Sabar dengan ilmu. Yang penting kita letak konsep kita, pegangan kita adalah kita berpegang dan berdisiplin dengan apa yang Nabi buat. Sekarang ni yang sampai kepada kita, Nabi buat macam ni. Okey, aku nak clear yang sebelum ni aku belajar, aku tak perlu persoalkan sebelum ni aku buat macam ni. Clear yang tu, masukkan yang baru. Kita nak belajar benda baru kan, kita letakkan pinggan yang baru ke depan. Jangan ada campur-campuran. Rasa dia dah lain dah. Buangkan yang lama tu. Kita biar orang panggil ada penerimaan terhadap benda baru. Takabul, bahasa Arab panggil takabul. Kita ada rasa aku ingin menerima benda yang baru, nak tahu yang sebenar. Sebab benda yang kita nak letak ni confirm ada hadis. Yang sebelum ni adakah kita confirm?
Tidak. Yang kita nak letak ni confirm daripada hadis, bersih, pure daripada sumbernya. Kosongkan minda kita dulu, masukkan yang pure, rela untuk menerimanya. Sebab kita dah pilih sumber yang sebenar, yang ni yang sebenar. Sampai sini beres? Okey. Ya. Tadi kan lepas tiga kan sama Allah mana cara benar dulu. Lepas tu ada kan sambung baca hampir kasih orang tayyibah barakah tu. Itu ada setengah orang kata macam tambahan lah. Tapi ada dalil kan? Memang ada dalil. Benda tu kita akan sampai kan? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baca panjang lagi. Min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Pernah jumpa tak pelik kita tak pernah jumpa sebab kita tak belajar sebelum ni. Tetapi kena sabar, jangan mendahului peristiwa. Semua peristiwa tak akan datang. Sampai sekarang kita kira apa, kita anggap apa yang orang cakap tadi, iaitu dia kata tambahan. Sebab kita tak jumpa lagi. Bagi kita sekarang pun tambahan. Cuma ikhwan boleh dorong lah, ikhwan kata ada dah dalil. Sebab ikhwan dah tahu, ikhwan boleh dorong kata yang ni walaupun tambahan ada dalil. Tambahan ni tambahan yang disyariatkan, bukan tambahan perkara baru yang tak ada dalam syariat, kita barukan dia. Yang tu bid'ah. Jadi kalau masuk kat hati tadi bid'ah ke tidak bid'ah, tidak bid'ah kerana ada dah dalil. Kalau kita pandai-pandai hamdan katsiran syukran jazilan jazak Allah khairan, kita tambah semua. Yang itu masalah malah. Mana kan? Mentang-mentang punya hamdan kita tambah juga syukran jazilan. Tak payah. Jadi konsep tu penting dalam belajar ni. Kita kena disiplin dengan apa yang kita pelajari. Lebih-lebih lagi bila kita dah letak pinggan kita sekarang ni hadis. Untuk hadis kita dah ambil sumber yang sebenar. Jadi apa sahaja yang bercanggah dengan apa yang kita nak makan hari ini, kita biar buang tepi. Sebab yang ni yang yakin, yang tu yang kita belajar daripada darjah 1 ke daripada kita ni kan, belum tentu lagi. Sebab kita tak tahu daripada mana. Adakah kita ambil daripada hadis? Tak tahu. Tak tahu. Yang ni sure ke tak? Yang ni sure. Bercanggah dengan ni, kita letak tepi. Faham kan? Biar kepinggan kita terkosong untuk kita makan benda yang bersih sahaja, benda yang pure daripada sumbernya. Okey. Rabbana lakal hamd waradat fi riwayat bi isqatil waw. Syekh kata kat sini, ke dalam hadis ni kan ada ditulis Rabbana walakal hamd. Kan? Tapi ada orang baca Rabbana lakal hamd. Betul tak? Dua-dua boleh. Kerana dia kata dia ada dalam riwayat yang lain yang tidak menyebut walakal hamd. Maknanya boleh kata Rabbana lakal hamd, boleh kata Rabbana walakal hamd. Jelas kan? Maknanya boleh buat Rabbana lakal hamd, boleh buat Rabbana walakal hamd. Hadis seterusnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sekiranya dia mengangkat kepalanya daripada rukuk kemudian mengangkat kepala, maknanya i'tidal ni. Dia kata apa? Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Ni Abu Sa'id Al-Khudri kata, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlu thana' wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu dia yang kita dah baca sebelum ni, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd kan. Ini ya. dekat sama panjang dengan Fatihah dah. Kan? Jadi kita tak pelik, jangan pelik. Memang kita akan pelik, tapi kita dah letak expectation aku akan merasa pelik. Sebab ini benda yang baru ni kita belajar, confirm kita akan merasa pelik. Bercanggah dengan apa yang kita buat sebelum ni, kita akan rasa pelik dan janggal. Tetapi itulah ilmu yang sebelum ni kita tidak dapat. Sehari ni kita dapat Alhamdulillah kita kata. Rupanya ada banyak lagi bacaan panjang yang saya ingat ke, saya dah buat perfect solat saya. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Perfect solat saya kan. Nabi Muhammad SAW baca doa ni. Sedangkan dia tu Nabi, confirm masuk syurga. Ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Nabi baca macam tu. Apa yang Nabi baca? Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah Tuhan kami, kamulah pemilik puji-pujian. Lakal hamd. Segala puji bagi kamu. Min as-samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Wa min ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apakah sahaja yang kamu inginkan daripada sesuatu.
maknanya sebanyak-banyaknya lah puji-pujian tu untuk kamu. Ahli sana' wal majid, kamu dah ahli yang berhak kepada puji-pujian dan majid ni keagungan, kebesaran, kemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, itulah yang paling berhak untuk seorang hamba berkata kepada tuannya, dan kami semua adalah hamba kamu. Siapa yang dia cakap macam ni? Nabi. Begitu Nabi puji Allah, yang cantik Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada orang yang mampu menghalang apa yang telah kamu berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang mampu untuk memberi jika sesuatu kamu telah halangkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaat bagi orang yang mempunyai kekuasaan di atas kekuasaan kau, atau keagungan di atas keagungan kau, kekayaan di atas kekayaan engkau. Faham kan? Ini doa yang Nabi baca. Adakah itu tambahan? Memang tambahan, tetapi tambahan daripada Nabi. Ya, awak tak tahu. Jangan ingat semua tambahan bid'ah. Tidak. Tambahan perkara yang tak baru tetapi orang tak buat, itulah sunnah yang Nabi suruh kita bangkitkan. Sunnah telah ditinggalkan, ni lah dia. Kan? Kita tak boleh salahkan orang juga, sebab orang kadang-kadang tu dia daripada tak sembahyang kepada sembahyang, takkanlah Tok Guru nak ajar yang ni. Kan? Bila Tok Guru ajar yang ni, aku tak nak sembahyang panjang gila. Kan? Ajar yang wajib lah. Tapi Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita sendirilah kena upgrade solat kita. Kan? Jangan rasa solat kita, dah perfect solat aku. Tak nak belajar, bila tengok tajuk aja orang nak bincang kita tak sembahyang, aku dah tahu dah. Tak ada semangat nak datang kan. Itu orang yang perasan. Penyakit perasan ni bahaya. Penyakit perasan bahaya. Bila kita datang, kita mendengar, baru kita tahu. Rupanya banyak kita tak tahu. Tambahan macam ni bagus. Ini bukan bid'ah. Ini bukan perkara baru dalam agama. Ini perkara yang dah lama dalam agama tetapi dah ditinggalkan. Kita baru nak belajar balik, tak ada masalah. Yang ni sepatutnya kita buat. Kita menghidupkan balik sunnah yang telah ditinggalkan. Boleh kan? Yang ni tak perlu minta doa dengan ikhwan supaya bagi apa nak baca ni. Dah ada dalam ni, kita boleh hafal. Kalau nak buat, kan? Boleh hafal kalau nak buat. Tapi kalau sembahyang berimam, imam tu baca pendek. Sami-Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia terus sujud. Adakah kita nak baca ni? Bila as-samawati wa baca kan? Dia baca ni lagi tidak. Berimam kena ikut imam. Tak nak buka apa. Kamu berasa solat ni untuk berimam, jadi tidaklah dijadikan imam itu untuk kamu ikut. Kalau dia sujud, maka sujud. Kan? Kalau kamu nak pandai-pandai, kamu lagi menjadi imam. Dah. Jadi ini untuk solat kita, solat sunat kat rumah ke apa ke, ataupun waktu kita nak jadi imam ke, boleh buat. Okey? Cantik kalau kita faham kan? Kita faham. Cuma satu lagi, sebelum kita pergi pada hadis yang lain, nak undur kembali kepada hadis yang tentang ayat Al-Quran tu. Ayat Al-Quran tentang Nabi tak berhenti, Nabi tak sambung bacaan kecuali Nabi minta. Nabi tak sambung bacaan pada ayat azab kecuali Nabi minta untuk dijauhi. Kat sini kita boleh belajar apa benda. Dalam bacaan Nabi tu ada 3 perkara. Satu, Nabi baca. Nombor 2, Nabi tak ada buh. Sebab kalau nombor 3, Nabi minta. Sebab macam mana kalau kita nak minta kalau tak ada tadabbur, kalau kita tak faham? Macam mana kalau minta dielakkan kalau kita tak tadabbur ayat Quran, kita tak faham? Kan? Jadi Nabi mengajar kepada umat dia di sini apa benda? Kalau kamu baca Al-Quran, 3 benda kamu kena buat. Bacaan kamu, 1, baca. Kemudian kamu kena tadabbur maknanya supaya kamu boleh minta bila sampai tempat minta. Kamu boleh minta untuk dielakkan bila sampai tempat untuk dielakkan. 3 benda yang sepatutnya kita kena usaha buat seperti mana Nabi buat. Selalu kama ra'aitumuni usalli. Kan? Sayangnya kita berapa? Satu bacaan saja yang kita buat. Yang tu semua kita boleh upgrade, kita improve dari masa ke semasa, insya-Allah. Kita nak ikut cara Nabi Muhammad SAW. Dia buat begitu cantik contoh dia bagi pada kita. Sedangkan dia ahli syurga dah. Untuk kita lah ikut. Bukan untuk Nabi sendiri. Nabi dah ahli syurga dah, confirm dia masuk. Kan? Kenapa dia buat juga tu? Untuk kita umat dia ni ikut. Jadikan contoh.
Kemudian hadis seterusnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku telah disuruh, diarahkan, diperintahkan untuk aku sujud di atas 7 tulang. 7 apa? Tulang. 7 tulang. Pernah dengar ni, macam familiar kan? 7 tulang ni kan? Ini ada dia. Alal jubhah, Nabi sambung lagi. Nabi kata alal jubhah, ni tulang kat sini, iaitu dahi. Wa asyara bi yadihi ila anfihi. Nabi sebut di atas dahi, tapi Nabi tunjuk hidung. Di atas dahi, macam tu. Aku diarahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Atas dahi. Faham tak ke? Nabi cakap dahi, tapi Nabi tunjuk hidung. Kan? Di sini bukan nak suruh confuse ni. Sini bukan Nabi nak suruh confuse. Pasal kita nak suruh confuse kan. Kita kata rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Itu nak suruh confuse. Tunjuk 5 padahal dia tahu rukun iman ada 6. Kan? Tapi Nabi buat ni tidak untuk mengajar umat dia. Bila dia masukkan jabah dahi, dia masukkan dua-dua, hidung dan dahi. Boleh faham kan? Lepas tu Nabi sambung lagi hadis dia, wal yadain. Kemudian 2 tangan. Dah jadi berapa? Kalau termasuk dengan hidung jadi 4. Wal rukbatain, dan 2 lutut. Dah jadi berapa? 6. Wa atrafil qadamain, dan atraf, hujung qadamain, kaki. Hujung 2 kaki. Maknanya jari. Hujung-hujung 2 kaki. Jadi kalau kita kira kan termasuk hidung, jadi 8 termasuk hidung. 2, 4, 6, 7, 8. Kan? Okey, 8. Jadi tak kena dengan hadis. Hadis kata berapa? 7. Maknanya yang pertama tu dia combine dua-dua ni. Kerana dia kata dahi dan tapi dia tunjuk hidung. Bila yang pertama tu memberi maksud, kalau satu saja kena, tak sah. Dia kena apa? Dua-dua. Kalau orang tu sujud, serban dia besar. Kan? Serban besar, topik ledah kan, apa semua. Ada yang naik motor, payah nak buka topik ledah kan, solat dengan topik ledah. Tak boleh lah. Sebab tak kena dahi. Bahkan hidung pun tak kena. Kalau yang serban besar tu, dia kena-kenakan dahi dia dengan faham kan? Ini hadis ni, 7 tulang tu yang kita sebut tadi. 2 hujung kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan dahi dan hidung. Faham kan? Itu tak ada tulang. Tulang rawan dia panggil. Kan? Tulang juga tulang rawan. Tulang yang lembut tu tulang rawan, tulangnya tulang rawan. Selang dia. Kalau tak kena satu sah. Tak sah. Dan Nabi tunjuk jelas. Dua-dua ni kena. Lidah. Kan? Ada orang dia sujud, dia boleh nampak orang belakang. Maknanya dia sujud dengan dahi, hidung dia tak kena. Sah ke tak? Tak sah. Ataupun dahi dia tak kena, dia sujud dengan hidung saja. Sah ke tak? Tak sah. Dia dah lepas. Waktu yang ada rambut depan ni, Tak ada masalah. Kalau kena sebenarnya, kalau kena dahi. Kalau kena dahi kita pada tempat tak ada masalah. Kecuali kalau ada dahi, katakan. Sebutkan dalih awak. Kecil-kecil dia. So Itu yang jadi kena pakai kopiah ke apa ke? Tak ada. Solat ni kalau kita wajibkan kepada dia satu pakaian yang khusus, itu jadi bid'ah dah. Nabi larang. Bahkan termasuk dalam larangan Nabi. Kita buat, kalau nak pergi sembahyang masjid kena pakai kain pelekat. Nak pergi solat masjid kena bawa kopiah. Sudah sembahyang, nak sembahyang kita keluarkan, kita pakai. Sudah sembahyang kita masukkan balik. Ada pakaian khusus dah jadi untuk sembahyang, tak boleh. Nabi larang lipat baju saja. Kalau kita masuk sembahyang kita lipat baju. Sudah sembahyang kita lipat balik. Kita buka balik lipatan tersebut. Itu pun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kita buat yang lebih daripada itu, iaitu mengkhususkan satu pakaian yang khas untuk sembah yang dalam Islam tidak ada. Dalam agama lain mungkin ada, dia nak pergi gereja dia ada pakai baju gereja dia. Kita ada ke tak? Tak ada. khusus. Pakai baju mana asalkan menutup aurat, asalkan tak mengganggu jemaah lain, Mengkhususkan sebenarnya mesti lipat. boleh, tak ada masalah. Kan? Benda ini kita nampak kecil tetapi dia boleh jadi besar, kerana benda yang kecil Nabi pada pandangan kita nampak kecil. Kalau benda tu betul-betul kecil, Nabi tak pesan. Bila Nabi pesan benda tu besar ke kecil?
Besar. Sebab kalau benda kecil, tak perlu Allah utuskan wahyu ke atas lisan Nabi untuk tegur kita kan. Orang kat kedai kopi tu ramai banyak-banyak lagi, ramai orang duk bual tu, boleh saja Allah ilhamkan kepada mereka, tak perlu sampai ke lisan Nabi. Nabi banyak lagi benda penting. Maknanya kalau kita faham betul-betul nilai Nabi Muhammad SAW, apa sahaja yang keluar daripada lidah dia, walaupun kita nampak itu remeh, benda tu remeh ke tak? Tidak. Kita kena faham kalau remeh tak keluar dari lisan Nabi. Ramai lagi orang lain yang Allah boleh ilhamkan kan. Kalau keluar dari lisan Nabi, kita nampak remeh, lipat baju, tapi tak, dia akan jadi, kita akan nampak nanti bila kita buat benda tu mula saja simple, mula saja remeh, tapi nanti jadi besar. Antaranya yang benda ni dah benar-benar berlaku. Ikhwan bagi satu contoh, dah berlaku kat kampung-kampung. Muazzin, kita panggil Bilal kan. Bilal tu sebenarnya nama pada Muazzin Nabi. Untuk Bilal kita panggil. Okey? Yang penting Muazzin lah, ikutlah. Kalau kita panggil Bilal kan, ikutlah. Kita tak bincangkan benda-benda yang remeh-remeh ni kan. Nak cari buat kat balah pula tak ada. Biarlah panggil Bilal lah. Bilal tugas dia untuk azan. Sampai satu waktu tu dia terlupa bawa kopiah dia. Dia terlupa bawa kopiah. Pakai yang ikat baju Melayu dah. Tiba-tiba nak azan, Allahu Akbar, tertinggal kat rumah kopiah. Dia pun panggil orang lain, kau lah azan. Aku tak boleh, kopiah tak pakai. Nampak tak tu? Padahal sebab dia dah buat benda tu. Benda tu Nabi larang. Dah lama dia buat dan dia dah jadi darah daging dia. Kalau pergi masjid kena pakai kopiah. Nak qomat nak azan tak boleh kena pakai kopiah. Kalau tak boleh kena suruh orang lain yang ada kopiah pakai. Yang ada kopiah azan. Nampak tak tu? Kita sangka benda tu simple pada mula-mula. Tapi bila dah jadi dari generasi ke generasi orang anggap benda tu agama. Orang anggap kalau belajar sekolah agama kena pakai kopiah. Kalau belajar hadis kena pakai kopiah. Kan? Apa ustaz ni mengajar hadis kopiah tak pakai? Nampak tu? Tidak, pakaian tidak. Apa dia ni mengajar hadis serban tak pakai? Apa dia ni pakai topi geledah, aku pakai serban? Tak ada. Nabi tidak tengok pada, Allah tidak tengok pada pakaian kita. Tidak. Jelas tu kan? Jadi kita kena tahu benda-benda macam ni, kita kena tahu. Tak ada benda yang remeh kalau dia keluar daripada mulut Nabi Muhammad SAW. Jelas ni? Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita pergi pada hadis seterusnya, hadis ni mendalilkan apa? Mendalilkan wajib bersujud di atas. Baru nak tanya ni. Ada soalan. Masalah tu nak habiskan dulu hadis ni. Kita fahami daripada hadis ni ialah wajib kita sujud dalam keadaan tersebut. Keadaan macam mana? 7 tadi. Dua tangan, dua lutut, dua hujung kaki, dahi dan hidung. Terbalik, dahi, hidung. Faham lagi ni? Jelas, Alhamdulillah. Soalan ni Walaupun terlapik lah dengan kopiah, macam kopiah kan, terlapik kan. tu kata kopiah sunat tadi kan. Itu ya. Ikut nak fikir kenapa saya bincang pasal tajuk kopiah ni. Rupanya pasal ni. Bahkan benda jadi bercanggah dengan kita kata kopiah sunnah, tak ada dalil. Bahkan dah jadi masalah pula. Timbul masalah berlapik tak berlapik. Dia tanya tadi Betul tak? Kalau tak pakai kopiah tak ada masalah ni, betul tak? Kalau tak pakai kopiah ada tak masalah berlapik tak berlapik? Tak ada. Boleh lakukan terus. Faham? Maksudnya rambut tadi tak apa. Tapi kalau rambut kain je lah. Tak. Ikhwan tak cakap pun tak. Ikhwan nak cakap kita kembali pada asal yang original tadi. Original sunnah Nabi suruh duduk atas 7 ni. Kalau kita tak pakai kopiah, dapat lakukan dengan mudah ke tak apa yang Nabi suruh? Confirm dan tidak ada lagi kekeliruan. Boleh ke tak boleh dengan lapik. Sebab benda ni kita akan tengok nanti. Banyak benda di Malaysia ni kita cakap di Malaysia sebab kita nak negara kita sendiri orang Malaysia nak benda yang diamalkan negara kita tu selari dengan sunnah. Bukan kita nak kutuk, tak. Kita yang kena mulakan. Yang ingat ikut nak kutuk Malaysia, tidak. Kita ni dah belajar, kita nak mulakan. Nak kembalikan balik sunnah di negara kita. Kita tak kutuk orang, kita belajar bukan untuk kutuk, untuk kita amalkan pada diri kita sendiri. Nak cakap yang secara original, saya mulakan balik cerita tu. Kalau tak ada yang orang kata sunnah pakai kopiah kan, boleh ke tak mudah kita nak buat sunnah Nabi? Mudah, dah tidak ada kekeliruan. Kekeliruan timbul bila kita semayang, nak semayang pakai kopiah, nak semayang pakai songkok, nak semayang pakai serban. Itulah akan timbul masalah selepas tu. Macam mana kalau kopiah saya lapik dahi? Kan Nabi kata dahi
kena sujud atas dahi. Bagaimana kalau serban saya? Awak yang timbulkan masalah mula-mula. Siapa sudah awak pakai kopiah waktu nak sembahyang saja? Kan? Siapa sudah awak pakai kopiah waktu nak sembahyang sahaja? Saya tengok awak kat sini bas tak ada pun kopiah, topi pakai. Betul tak? Tak ada dalam Islam. Tak ada dalam Islam benda itu. Kita kena clear yang tu. Pakaian tidak melambangkan agama. Agama Islam tidak pernah datang dengan pensyariatan pakaian, kecuali dia mensyariatkan sifat-sifat pakaian tu. Kena menutup aurat, kena tidak boleh menyerupai orang kafir, kena tidak boleh kita pakai itu untuk bermegah-megah ke atas hadap orang lain. Manakala pakaian dalam ibadat, ada ke tak pakaian khusus untuk ibadat? Tidak ada, kecuali ketika buat ibadat apa? Haji dan umrah, ihram, tu saja. Kan? Betul dah orang yang kata pakai serban sunnah. Tidak. Nabi lahir tu Abu Jahal dah pakai serban. Kan? Nak kata sunnah Nabi ke sunnah Abu Jahal ni? Betul tak? Pakai jubah sunnah. Tidak, Nabi lahir Abu Lahab dah pakai jubah. Nak kata apa? Sunnah Nabi ke sunnah Abu Lahab? Tidak. Benda yang berkaitan dengan budaya tidak akan menjadi dari agama. Agama ni untuk semua bangsa. Kita tak boleh kata baju Melayu untuk agama Islam pakai baju Melayu. Di sekolah agama kena pakai jubah, tak boleh. Kerana jubah untuk bangsa Arab, baju Melayu untuk bangsa Melayu. Sedangkan agama Islam untuk semua bangsa. Kan? Yang kita tak boleh pakai macam pakaian yang dikhususkan untuk agama. Contoh macam orang di gereja, dia pakai baju dia, jenis dia macam mana, kolor macam tuan putih kat sini, kan? Yang nan dia pakai macam mana dia punya tu, itu tak boleh tiru. Waktu Christmas dia pakai macam mana, baju Santa Claus, kan? Boleh tak kita pakai? Tak boleh, kerana itu mereka merayakan perayaan agama mereka. Waktu mereka sambut birthday, mereka pakai 3 segi kon tu, kita pakai boleh ke tak? Tak boleh. Tak ada. Kecuali orang yang menyambut tu, dia akan merayakan dengan cara pakai macam tu. Tak ada orang keluar pakai topi 3 segi. Tak ada faedah pun topi 3 segi, kan? Nak kata tahan panas, tak tahan. Maknanya dia raya, kan? Kepercayaan agama ni. Boleh tak kita pakai? Tak boleh. Kita pandang remeh, kan? Faham tak tu? Jadi untuk menjawab soalan ni, tak ada pun sebenarnya. Kalau betul awak kena ni lah. Kalau perlu pakai kopiah, pakai. Kalau tak perlu, tak pakai. Apakah keperluan pakai kopiah? Jawablah. Kalau kamu anggap benda tu daripada agama, tidak. Anggapan kamu salah. Salah. Rambut tak ada lahir. Sebab itu tak ada masalah. Ikutlah. Tapi adakah kalau rambut tak kena dahi, tak sah sembahyang? Tidak. Sah. Jadi adakah lagi keperluannya? Pakaian kita tak boleh nak kata boleh pakai, tak boleh pakai, kecuali ada dah dalil yang mengatakan tak boleh, kerana pakaian bukan daripada ibadat. Kalau tak ada dalil mengatakan sebaliknya, boleh lah pakai. Pakai topi boleh pakai sebab dia bukan ibadat, kecuali ada dalil topi ni kaum ni sahaja yang pakai, kita dipakai, tak boleh lah. Kerana Nabi kata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah salah seorang daripada mereka. Faham? Sebab itulah pakaian-pakaian yang orang kafir pakai ni kita tak boleh. Boleh pakai. Faham ni? Jangan solat. Sebab panjang tak? Budaya lah. Ikut dah lagi. Dia lagi dah panggil guideline dia. Sedang untuk masuk panjang. Dah lagi guideline. Pakailah apa saja nak pakai. Tak ada pakaian khas untuk ibadat. Pakai. Kalau nak pakai selagi mana tidak menyerupai orang lain, selagi mana benda itu menutup aurat, selagi mana kita tidak pakai bermegah-megah, maknanya kita pakai ni pelik pada orang. Orang pakai semua baju Melayu, kita seorang-seorang datang pakai yang banyak kat tadi, kopiah songkok tinggi, nak datang masjid pun mana punya aku tinggi lagi pada pintu kopiah dia. Jatuh kat belakang. Bergaya tak apa lah, bergaya. Kalau bergaya, untuk orang lain semua bergaya, tak ada masalah, kan? Kalau hari raya kita pula seorang pakai baju cari, itu nampak pelik pula kan. Kita kena pakai seperti mana orang lain pakai, seperti mana orang biasa pakai, tidak menjadi menonjol pada orang, tidak bermegah-megah pada orang lain. Tahu dengar ni? Itu pakaian yang sunnahnya, bukan jubah. Jubah kalau dia pakai jubah untuk rasa aku lagi bagus pada kamu,
Aku iman kuat pada kamu. Pakai jubah, kamu pakai kemeja. Kemeja orang kafir pakai. Aku sunnah Nabi pakai. Macam ni, adakah dia dapat sunnah? Tidak. Dia melakukan benda yang bercanggah, memakai pakaian untuk bermegah. Yang ni yang dilarang. Walaupun dia pakai jubah, tidak sunnah tu. Bahkan berlawanan dengan sunnah. Pakaian sunnah adalah pakai sama seperti orang lain pakai. Nabi, kenapa Nabi pakai jubah? Nabi pakai jubah kerana orang keliling ni pakai jubah. Nabi pakai serban kerana orang keliling dia pakai serban. Dan ni vital organ pada waktu tu mana ada aircon ke apa semua. Nak kena jaga kepala. Kita duduk tempat sini kan, ada lagi tak sebab-sebab yang nak memerlukan kita pakai tu semua? Bahkan ada orang ekstrim, dia tak ekstrim, dia salah faham tentang bab pakaian kan. Nak naik motor sepatutnya pakai topi geledah, dia dipakai serban. Di sini orang yang faham agama, yang faham sunnah Nabi, sepatutnya dia tinggal serban, dia pakai topi geledah. Kerana apa? Kerana tengok dalam perang Nabi biasanya dia pakai serban. Bahkan dia riwayatkan kucing tidur atas serban dia. Waktu dia solat, dia tinggalkan kucing tu tidur. Dia tak kacau kucing tu tidur. Faham tak tu? Jadi yang berdalil Nabi pakai serban waktu solat ni, dalil kena atas kepala dia sendiri kan. Lepas tu waktu Nabi perang, Nabi berperang, hidup dia berperang, adakah berperang Nabi pakai serban? Atau Nabi pakai topi perisai kepala kan? Mana satu? Nabi pakai perisai. Mana dalil kamu yang naik motor kena pakai serban? Sunnahnya kamu menjaga keselamatan kamu seperti Nabi menjaga keselamatan dia waktu dia berperang. Sebab dia banyak haji. Kerana ni kan, dia nak masuk berperang, dia tahu ada banyak risiko, benda-benda yang tak elok boleh berlaku. Jadi dia tak pakai kopiah ataupun tak pakai serban. Bahkan dia pakai pelindung kepala, penutup kepala yang daripada besi, perisai kan. Dalam bab naik motor tadi, mengikut sunnah apabila kita pakai Semua pakai serban. jadi apa tu? Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal. Kita gunakan akal kita kan. Nampak bawa beli haji. Dia masalahnya bukan kita bukan nak kata kepada siapa-siapa mana-mana pihak. Masalahnya kita kena selalu akal kita bergerak. Jangan kita ikut orang, terus ikut. Kita analyze dulu. Kena ada pemikiran kritis. Yang ni tidak diajar di sekolah-sekolah. Diajar di sekolah-sekolah, okey, 1947 Malaysia merdeka. Jepun menyerah pada waktu ni. Kamu nak hafal tari-tari ni, hafal kan? Kamu jawab yang lain Z, kamu salah. Dia tidak ada mengajar orang pemikiran kritis. Kita cek betul ke salah ni kan? Cek dulu, kalau betul baru kita terima. Yang ni boleh, yang dan Quran ada macam ni lah. Agama Islam tidak suruh mengikut kecuali satu orang saja kita boleh ikut. Siapa dia? Nabi, kerana dia seorang sahaja yang maksum. Orang lain no, jangan ikut lagi. Walaupun dia alim besar, apa yang dia cakap bercanggah dengan Nabi, walaupun dia alim besar, tidak, yang ikut. Kalau yang dia cakap tu kena dan selari dengan Nabi, walaupun dia budak sekolah kan. Alim besar kata kalau nak baca doa, nak makan, Allahumma barik lana, tak ada sangat ramai-ramai, satu kita berjemaah baca doa 2,5 jam doa saja sebelum makan. Alim besar kata. Bila nak makan, anak kita yang kecil, sebab dia belajar kafir kan. Anak kita yang kecil kata, tak, mak jangan macam ni. Nak makan baca bismillah kadang-kadang. Bismillah. Baca kadang-kadang. Walaupun tu budak kecil, mana satu kita nak ikut? Kita ikut yang sama dengan Nabi. Dalam hal ni, siapa yang sama dengan Nabi? Budak kecil tadi. Faham tak ni? Itu kita kena berfikir. Allah bagi kita akal dan Allah persoalkan kita kerana kita ada akal. Jadi jangan sekali-kali kita tinggalkan akal kita kerana mengikut orang tu dan orang ni. Orang yang kita ikut tu, dia akan cakap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat, dia akan kata, kita akan salahkan dia. Kita kata, ya Allah, azab dia ni 2 kali kerana dia dah tersesat kan. Dia akan kata balik kepada kita, ya Allah, aku tak suruh, aku cakap saja, dia yang ikut kan. Allah kata, dua-dua kamu terima azab. Yang ikut, wa qala alladziina tubi'u lil ladziina ittaba'u. Allah sebut ni dalam surah Al-Baqarah, mula-mula lagi, tapi kita tak ada tadabbur. Okey, kesimpulannya, ikut-mengikut ni bukan kita, bukan manusia ikut-mengikut ni. Manusia dia berfikir, dia ikut yang betul, tinggalkan yang salah. Makhluk lain yang ikut-mengikut ni. Orang tarik, dia ikut situ. Orang tarik ke kiri, dia ikut ke kiri. Orang tarik ke kanan, ikut kanan. Itu makhluk lain, bukan manusia. Jangan jadi makhluk tu. Jadilah manusia. Trend sekarang kan, orang buat benda baru, letak dalam Facebook, letak dalam Instagram, semua ikut. Dulu fidget spinner
Manusia apa ni kan? Pijat spinner habis jadi trend. Kita kata apa yang cerdiknya, lepas tu hilang. Lepas tu ada 5 benda lain pula. Itu perangai mengikut tu. Yang ni kita tak nak orang Islam kena ada jati di diri. Ada kebaikan kita buat lah. Tak ada, walaupun satu dunia buat, jangan. Betul tak? Perangai mengikut ni kita kena tinggal dan kita kena ajar anak-anak kita supaya ada jati diri. Ada jati diri. Agama Islam dia ada identiti dia sendiri. Okey. Jadinya dalam kita pergi ni tentang carahan ni dalam Sampai spinner. nak cakap contoh benda tu penting kan tu. Benda tu penting, tak ada orang sentuh pun tajuk ni. Orang biarkan begitu saja. Kita nampak masalah yang lebih besar kerana orang mudah nak kontrol kita. Propaganda dinaikkan, sesuatu propaganda dinaikkan, duduk muat naik dalam Facebook, dalam Instagram ke apa semua. Terus satu umat Islam sepatutnya dia fikir pasal benda lain, fikir macam mana aku nak tadabbur Quran ke apa ke. Jadi dikontrol oleh Media. anasir luar ni kan. Mudah dimainkan propaganda untuk mengheret orang-orang Islam daripada berfikir tentang ataupun daripada menggunakan masa mereka untuk benda sepatutnya kepada benda yang membuang masa. Kita nampak tak penting, tapi masa kita bila dah berlalu habis dah, tak datang balik dah. Kemudian kita pergi hadis kepada hadis seterusnya untuk tidak melengahkan masa, daripada Ibn Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajad farraja baina yadayhi hatta yabdu bayad ibtayhi. Abu Buhainah, Ibn Buhainah kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sekiranya dia sembahyang dan dia sujud, farraja baina yadayhi, dia akan buka, okey, ruangkan antara yadayhi, dua tangan dia. Ini ketika dia sujud ni, kita sujud macam ni kan. Nah, dia kata kat sini farraja baina yadayhi, dia mendepakan, meruangkan antara dua tangannya, okey, hatta yabdu, sehingga kan ternampak jelas bayad ibtayhi, keputihan dua ketiaknya kan. Jubah apakah yang Nabi pakai sehingga menampakkan sehingga menampakkan? Orang kata jubah pakaian sunnah kan. Fikirlah orang tak baca, bila baca hadis ni kita akan naik tanda soal. Orang yang jual buka kedai pakaian sunnah, makanan sunnah, mereka memang tak faham agama dah kalau dinamakan ustaz pun. Baca hadis tak sampai separuh pun lagi, kuarter pun tak sampai. Dah banyak benda kita dapat bercanggah. Janganlah kita jadi kita tidak cerdik juga, tertipu oleh mereka. Jangan. Jubah apa benda nampak nampak ketiak. Saya tak pernah nampak. Kamu kena buat satu jubah sunnah yang bila kita sujud nampak ketiak. Kalau kamu betul nak kata ada pakaian sunnah, betul tak? Kan ada kat sini yang menjual pakaian sunnah. Sebab bunyi bising dia kat belakang dia tak puas hati. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya sifat solat kita suatu sujud adalah kita depa sikit tangan kita. Tapi ingat, ini kalau sembahyang seorang. Kalau ada orang kat tepi, kita nak buat juga nanti kata sunnah kan. Jangan menyakiti orang. Benda ni sunnah, menyakiti orang haram kan. Jangan jangan pula kita pukul rata bila kena macam ni, habis dekat solat jemaah ke, tempat sempit ke tak sempit ke, aku tak kisah. Ini Nabi buat, dia pergi buka juga. Tak, jangan. Kena faham, bila kita seorang bolehlah buat, ataupun kita ada tempat tu tempat yang lega, ada ruang kan, tak mengganggu orang. Ini orang lain nak sujud pun siku kita kan di depan tu, kita ada depan macam tu. Jangan. Kalau kan sebab masa tahiyat akhir dia orang kat sini tak duduk macam tu, saya ingat tu. Betul. Tahiyat akhir kita tengok kalau rakaat yang ada 3 rakaat dengan 4 rakaat, itu namanya tawarruk. Abang Zulkiman kan? Tawarruk. Kita tak perasan kerana kita ingat ke setiap tahiyat akhir duduk tawarruk. Kalau kita dah belajar sekarang ni, cuba perhatikan, akan jumpa imam pada solat maghrib dan solat isyak, dia buat cara macam kita buat, iaitu dengan tahiyat akhirnya dalam keadaan tawarruk. Tetapi kita tak akan jumpa pada solat subuh, pada solat Jumaat, pada solat sunat, mereka duduk di atas kedudukan
tawarruk. Bahkan mereka dulu atas kedudukan iftirash. Kerana kita dalam solat subuh, solat Jumaat, kita duduk tahiyat yang tawarruk juga, kemudian kita nampak imam tak buat tawarruk, kita dah jadi terkeliru, kita kata oh imam tak buat macam ni. Padahal ada waktu imam buat, iaitu pada maghrib dan isyak dan zuhur dan asar. Kalau nak tahu juga, kita kena datang awal masjid, duduk belakang imam. Baru tahu. Sebab kalau kita datang awal masjid pun, kita duduk hujung sebelah sana, dan kita tak akan nampak walaupun kita saf pertama. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam akan baca Astaghfirullah, wa minkas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia dah pusing belakang. Kita baru Assalamualaikum warahmatullahi kat sini, dia dah pusing belakang. Boleh tak kita tengok? Tak ada nampak. Satu-satunya cara kalau nak nampak, kena datang awal masjid, duduk di belakang imam, baru kita tengok imam buat ke tak. Yang macam hari kita buat, iaitu tawarruk lagi, pasti kita akan tengok ada imam yang kerana yang tawarruk ini adalah mazhab Hambali, dan di sini mereka mengikut mazhab Hambali. Mereka bukan Wahabi, mereka ikut mazhab Hambali. Kalau kamu kata mereka Wahabi, maknanya kamu memfitnah Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Wahabi. Tetapi satu dunia, satu umat Islam mengiktiraf Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam ahli sunnah. Kalau kamu kata Imam Ahmad bin Hanbal Wahabi, oh saya nak jadi Wahabi lah, macam tu. Sebab satu dunia mengiktiraf dia adalah imam ahli sunnah, dan hanya ahli sunnah sahaja yang akan survive nanti. Umat ni terbahagi kepada 73 cabang. Yang akan survive hanya satu. Ma'alaihi ashabi, Nabi kata. Apa yang sahabat-sahabat aku duduk, ma'alaihi ana wa ashabi, aku dan sahabatku pegang, yang itu yang akan survive. Bukan tarikat tu, bukan tarikat ni, tak ada. Yang ikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Faham kan? Dan imam ahli sunnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Okey? Jadi kalau kamu kata Saudi Wahabi, Kuwait Wahabi, sedangkan mereka mengikut mazhab Imam Ahmad, jadi tak kisahlah kalau nak jadi Wahabi tu. Kerana yang judge dia orang kamu. Yang judge dia orang tu kamu, dan judgement kamu bukannya confirm betul. Kan? Faham tak tu? Jadi janganlah kita ni jadi takut juga dimomok-momokkan dengan Wahabi. Orang yang tak ada ilmu saja akan mudah tertipu. Yang bertanya tadi kan, dia ikut mazhab yang betul lah, mazhab yang betul, dan dia ikut apa yang Nabi buat, iaitu pada rakaat ketiga dan keempat, jika sembahyang tak ada mengandungi 3 dan 4 rakaat, ada tahiyat akhir, dan kedudukan tahiyat akhir adalah tawarruk. Okey? Dan kita tak nafikan dalam mazhab Syafi'i, memang mazhab Syafi'i kata semuanya, walaupun rakaat kedua dan rakaat kedua tahiyat akhirnya adalah dengan cara tawarruk dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Disoal Syafi'i itu disoal kenapa macam tu. Dia kata kerana tahiyat akhir kita buat doa dalam tahiyat akhir sebelum salam. Maknanya Syafi'i mengiktiraf doa sebelum salam, bukan selepas salam. Kerana dia menghormati doa sebelum salam, yang sepatutnya lama orang berdoa tu, menyebabkan kaki dia lenguh kalau dia duduk iftirash. Sebab iftirash kita tahu kita duduk atas kaki. Jadi dia kata dalam tahiyat akhir semua duduk tawarruk. Kerana tawarruk kita duduk atas lantai, satu punggung atas lantai, satu punggung lagi atas, terangkatlah satu punggung lagi atas tumit, kan? Faham tu? Jadi satu-satunya sebab kenapa Imam Syafi'i kata semuanya tawarruk, kerana doa dibaca dalam tahiyat akhir. Sekarang ni kita bertawarruk bukan kerana doa, sebab doa kita tu selepas salam. Nampak tak bercanggah kita? Lepas tu kita apa-apa hujah orang bagi pada kita kata saya mazhab Syafi'i. Tak, bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Doa kamu selepas solat tu bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i sendiri dia mengatakan kamu duduk tawarruk dalam tahiyat akhir kerana kamu disyariatkan untuk membaca doa dalam sembahyang. Kamu pergi buat selepas sembahyang, kemudian kamu kata Syafi'i, oh tidak. Orang yang tak belajar boleh agama tipu, kan? Hadis seterusnya, tadi soalan apa iman. Hadis seterusnya, sebelum kita begitu kita tutup hadis ni, maknanya sunat kita buat, kita depan. Dan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang kamu seperti mana aku sembahyang. Bila Nabi sebut macam itu, termasuk perempuan dan lelaki.
Habis itu macam mana? Ustaz kita kat sekolah dulu kan, sekolah rendah kan belajar pada air kan. Ustaz kita kata kalau perempuan kena kepit. Mana halnya Nabi kata kamu sembahyang seperti aku sembahyang, dan Nabi masukkan perempuan dan lelaki. Nabi tak pernah kata hari ini aku nak ajar cara solat perempuan, hari ini orang yang lelaki jangan ikut, perempuan saja ikut aku solat hari ini. Ada orang yang macam tak? General untuk perempuan dan lelaki. Nabi buka, tiba-tiba ustaz ajar tu tutup. Walaupun nama dia ustaz besar, kita ikut ke tak? Tak. Kita tak salahkan dia. Tak perlulah kita kata, oh apalah ustaz aku, tak perlu. Kita cakap alhamdulillah aku dah diberi hidayah. Dia antara dia dengan Allah lah. Kan? Antara dia dengan Allah. Kita ikut yang betul. Tak perlulah kita nak persoalkan orang yang sampaikan kepada kita ilmu, kita persoalkan. Habis tu ustaz ni buat macam ni, macam mana ustaz? Kan? Benda ni sebenarnya orang yang mengajar tak rasa penat. Kalau awak nak belajar, awak dengarlah yang orang ajar. Kalau awak tetap lagi nak belajar dengan ustaz tu, pergilah ke majlis dia. Kita bukan nak mengutuk orang, kita belajar ni untuk amalan. Jadi tak perlu awak timbulkan ustaz ni, tak perlu malukan dia, tak perlu. Kan? Jangan sebut pasal dia. Kita dah tahu kebenaran, tak perlu sebut ustaz ni, tak perlu. Dan ustaz yang mengajar tu tak perlu tahu pun ustaz ni ajar macam ni. Kita dah tahu kebenaran, cukuplah untuk kita. Alhamdulillah aku nak buat yang ni. Tak kisahlah satu dunia buat yang macam lain pun. Kan? Sebab benda tu meletihkan. Bila kita ajar satu, dia kata, tapi ustaz Saudi buat macam ni, tapi ustaz Jordan buat macam ni. Adakah itu hujah? Hujah ni yang ni. Kita nampak yang lain tu, kita tahu dia ni rupanya buat salah. Dia ni rupanya buat salah, tak apa. Kita dah tahu yang betul, kita buat yang betul. Faham tak ni? Itu semua kita kena train diri kita. Yang itu sebenarnya kau nak ajar kepada abang-abang dan akak-akak semua. Kita train diri kita bagaimana cara haluan yang betul. Itu panggil manhaj. Itu yang disebut sebagai manhaj ni. Kan? Haluan yang betul macam tu. Kita tak ada nak judge orang. Judge hanya Allah sahaja yang judge. Kalau kita judge, kita bukan judge orang, kita judge amalan dia. Kita kata bid'ah. Kita tak kata dia ni bid'ah. Perbuatan dia yang kita kata bid'ah. Yang dia nak marah anak yang disebut bid'ah kan? Perbuatan awak. Saya tak kata awak. Perbuatan tu kena tinggal. Faham tak? Itu manhaj kita kena betul-betul ikutilah manhaj tu. Hadis seterusnya daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Idza sajadta, dia kata, Nabi Muhammad SAW sebut, sekiranya kamu sujud, maka hendaklah kamu meletak kedua tapak tangan kamu. Letak kedua tapak tangan, warfa' mirfaqayk, dan angkat siku. Letak tapak tangan dan angkat siku. Sama tak kita buat? Sama, alhamdulillah. Bahkan ada hadis sebelum ni yang Nabi kata, Nabi larang kedudukan kita ketika sujud seperti binatang buas. Kan? Binatang buas dia letak tangan dia macam tu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena angkat. Kita letak tangan saja, tapak tangan, tapi kita angkat siku. Hadis yang jelas kan? Dan alhamdulillah kita buat yang tak jatuh dalam larangan Nabi Muhammad SAW. Kita dah buat yang betul dah. Dan kita tahu tak boleh buat, kalau kita malas pun tak boleh, kena angkat juga, tak boleh buat macam binatang buas dulu. Daripada Wa'il bin Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Ketika mana dia rukuk, farraja macam tak dia akan merenggangkan, membuat jarak baina asabi'ihi, antara jari jemarinya. Ni ketika mana ni? Ketika ada yang kata sujud. Bukan sujud, baca betul hadis tu. Kata ketika rukuk. Dia dah tidur lah. Bukan sujud, ketika rukuk. Jelas dengan tu. Ketika rukuk, Nabi buka ni tangan. Maknanya ni macam mana ni? Rukuk, tangan ni buka macam ni. Kan? Ataupun buka macam ni. Ada orang yang buat macam ni. Tak, dia buka. Okey, Bara' bin Azib kata Nabi buka. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, dan apabila sujud, okey, apabila sujud dia kata dhamma ni dia rapat-rapatkan sikit.
Okey, bukan maknanya macam ni. Rukuk dibuka macam ni kan, sujud bukan macam ni. Bukan macam katak gini. Kan, sujud jari jemari kita ke arah kiblat, jari jemari ke arah kiblat sujud. Dia tu. Faham tak ni? Apa lah? Ya, tak. Dhamma tu maknanya dia lawan pada buka. Apa lah? Okey. Apalah tasalu an asya'in tubda lakum tasukkum. Jangan kamu tanya perkara-perkara yang kamu tahu apabila kamu dapat jawapannya akan menyusahkan kamu. Allah ajar kita. Kaum Yahudi macam mana? Allah kata sembelih lembu. Dia bertanya lembu mana apa? Kan? Kami confuse dengan Nabi Musa. Lembu betina ke lembu lelaki? Kan? Jantan. Kami confuse ni Nabi Musa. Lembu nak warna, bila dia tanya Allah kata lembu yang warna kuning. Susahlah aku nak jumpa warna kuning. Kan? Tasurun nazirin, bila orang tengok orang rasa gembira. Padahal dia boleh ambil mana-mana lembu je tadi. Kan? Padahal bila kita kata tak buat macam ni, duduk jangan dia pun bolehlah. Tu Nabi dia larang sebab dia takut. Ada sahabat tanya berapa kali haji kena buat. Nabi larang. Sebab takut nanti diwajibkan. Kan? Benda ni semua kita kena train diri kita. Itu maknanya tadabbur. Kita belajar Al-Quran, kita tahu mana, kita ikut, kita buat pada diri kita sendiri, kita amal kepada diri kita sendiri. Sekarang ni kita jangan buat macam ni. Sahabat kata dia rapatkan. Okey. Daripada hadis sebelumnya, daripada tengok ada syarahan ke tak? Syekh kata merapatkan satu sama lain sehingga menghadap kiblat. Cukuplah dah menghadap kiblat. Maknanya jari jemari kita ketika mana kita sujud semuanya menghadap kiblat, termasuk jari jemari kaki. Tak. Maknanya kamu telah mengangkat diri kamu, okey, solat aku confirm sah, makbulah. Solat orang lain tak sah. Ini daripada aku semua. Betul ke macam tu orang yang ada agama? Tidak. Orang yang ada agama, kenapa dia buat solat sunat? Kenapa Nabi buat solat sunat? Untuk menggantikan apa-apa kekurangan yang ada dalam solat kita. Kalau orang yang rasa solat dia tidak sempurna, adakah dia akan kutuk solat orang lain? Tidak, betul tak? Orang yang kutuk solat orang lain ni, dia rasa dia sempurna. Orang tu yang kita anggap ustaz sekarang ni. Lepas tu jadi masalah negara kita. Dia kata semua kebanyakan dia kata macam tu lah. Tak sah semua ni. Sebab saya tengok daripada belakang, kaki ke-5 ke 10 jari kaki tu tidak kena pada lantai, dia kata. Kan? Harap-harap akak dan abang-abang tak tahulah siapa yang ikut cakap ni. Tak tahu. Tak tahu, Alhamdulillah. Ikut saya lah. Tak, orang ni kita bila orang yang ada ilmu sikit, Allah bagi ilmu sikit, kita baca hadis kan, kita akan nampak Allah macam ni boleh dianggap ustaz. Benda simple pun tak faham lagi dan menganggap benda tu besar, sehingga menyebabkan orang lain tak balas solat. Dia kata bagi dia benda tu besar. Jelas kan? Maknanya tak perlu ke semua kita nak kira. Kalau macam tu habislah orang sakit kaki semua. Yang tu habis rasa confused, rasa takut semua lepas tu. Ustaz kata tak sah semayang. Sebenarnya tidak. Kalau kan, yang penting kita nak kata kat sini semua jari tu menghadap kiblat. Cakap mana yang kita boleh buat. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan tarabbu'. Tarabbu' maknanya an yaj'ala batina qadamahu al-yumna tahta al-fakhdh al-yusra wa batina al-qadam al-yusra tahta al-fakhdh al-yumna mutma'innan wa kaffayhi ala rukbatayhi mufraqan anamilahu karraki'. Okey. Ini nak menyatakan kedudukan tarabbu' pula. Kedudukan ni dinamakan apa? Tarabbu'. Seperti mana iqra' tadi kita kena jelaskan. Sebab dia ada nama, tetapi dalam bahasa Melayu kita tak boleh nak terjemahkan kerana tak ada perkara tersebut dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita panggil duduklah. Duduk bersila, duduk macam tu, duduk macam ni. Yang tarabbu' ni kedudukan dia memberi makna an yaj'ala batina qadamahu al-yumna. Batin ni bawah ni. Bawah kaki. Okey? Tapak kaki kan dia panggil.
tapak kaki, menjadikan tapak kaki kanan tahta al-fakhdhil yusra, di bawah peha kiri. Tapak kaki kanan di bawah peha kiri. Okey. Wa batin al-qadam al-yusra, dan tapak kaki kiri tahta al-fakhdhil yumna, di bawah Situ lah. peha Ke kanan. kanan. Macam bersila lah. Macam bersila. Tarabbi'an ni maknanya bersila lah dalam bahasa Melayu. Mutma'innan wa kaffaihi ala rukbatayhi. Dia duduk bersila dan dua tangannya di atas atas lutut. Mufriqan anamilahu karraki'. Dan dia bila dia duduk macam tu, tak tangan macam ni. Mufriq, dia bukan ni. Mufriq ni macam ni. Dia buka. Macam kat daru rukuk. Rukuk ni kita buka pegang pada lutut kan. Macam itulah kalau dia duduk bersila. Siapa? Bersila. Hadisnya Nabi Muhammad SAW lah. Aisyah yang sebut ni. Nabi pernah solat dalam Aisyah nampak Nabi solat dalam keadaan mutarabbi'an, dalam keadaan bersila. Sebab tu katalah tadi, yang wajibnya, yang rukun adalah duduk. Asalkan kamu duduk, kamu lakukan yang rukun. Kan? Duduk macam mana pun, itu kedudukan yang sunat. Yang rukunnya adalah duduk. Sunat adalah iftirash. Kalau sakit ke, kalau apa ke, itu lain cerita. Kan? Kalau orang tu buat cara ikat syaitan pun, adakah batal solat dia? Tak batal. Tetapi tidak mengikut sunnah, dan benda tu dilarang. Jika dilarang, berdosa ke tak? Berdosa. Kecuali jika sahabat buat, Nabi tak larang. Sebab tu maknanya ada sumber-sumber lain kita dapati Nabi tak marah pada sahabat. Dia jatuh pada hukum makruh. Tapi asal larangan adalah haram. Boleh faham ni? Itu Aisyah kata dia nampak. Syarahannya ialah yajuz hadzal qu'ud li ajli al-marad. Jadi kita kata apa? Syekh kata kedudukan begini boleh ketika sakit. Orang tu sakit, dia main bola ke apa ke, dia kan sakit lutut ataupun sebab-sebab penyakit yang lain lah. Boleh ke tak dia, kalau dia bersila kita nak pergi tegur, tak sah sembahyang kamu. Mana ada, tak pernah tengok orang duduk sembahyang bersila. Adakah kau main-main dalam sembahyang? Tak. Kita yang jahil tak pergi tegur orang. Kalau dia tak boleh duduk yang macam biasa, dia duduk bersila, sah sembahyang dia. Bahkan Aisyah pernah nampak Nabi duduk bersila. Nak kata apa lagi? Kan? Sebab itulah penting, jangan kita pandang remeh, kata tengok tajuk solat, aku tak nak datang. Banyak yang kita tak tahu. Tak mungkin kita boleh tahu kalau kita tak belajar. Dan kita tanya diri kita, pernah aku belajar? Yang aku nak cakap aku tahu tu. Syaitan dia bisik pada kita, tak payah pergi, kamu dah tahu. Ni solat yang budak-budak ni, budak 10 tahun pun dah tahu. Kan? Syaitan bisik macam tu. Jangan kita tipu. Kita jangan merasa diri kita tahu kalau sebelum ni kita tak pernah pun belajar. Jangan. Sebab tak mungkin seseorang tu boleh tahu sesuatu kecuali dengan cara belajar. Pernah kita belajar hadis? Tak pernah. Kan? Lepas tu ada peluang, Alhamdulillah tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpeluang untuk tahu perkara yang sebetulnya. Okey, jadi dia membuka fikiran kita yang mana boleh kalau orang yang memerlukan kedudukan bersila untuk dia solat dalam keadaan bersila. Ni kalau kita buat kat Malaysia ni, habis kita kena. Nota hadis ni kata Rasulullah jatuh dari kuda. Wallah alam, mungkin. Mungkin lah tu sebab itu dia tahu konteks hadis. Kalau kita dah pastikan konteks hadis tu, Nabi Muhammad SAW ditimpa dengan penyakit ke apa ke, kecederaan, kemudian Nabi solat macam tu. Maknanya kalau kita sakit ditimpa kecederaan juga, boleh dah solat macam tu. Kan? Lepas tu pensyarah pun dia kata dah kat situ, boleh dibuat ketika mana sakit. Betul. Cik mana baca tadi, dia anna hadis waridun fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam lamma saqata an farasihi fanfakkat qadamahu. Hadis ini
datang ketika mana Nabi Muhammad SAW jatuh daripada kudanya, maka kakinya terseliup. Kalau sakit, maknanya kita tahu rukun adalah duduk. Selagi mana kamu duduk, kalau ada sebab kamu tak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW duduk iftirash, ada sebab penyakit dan sebagainya, kecederaan, maka boleh. Kerana Nabi lakukan juga, tapi ada sebab. Okey. Hadis seterusnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Daripada Ibn Abbas, dia kata bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata antara dua sujud. Baina sajdatain, antara dua sujud, maknanya ketika duduklah kan. Apa yang Nabi baca? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini yang Ibn Abbas diriwayatkan bacaan Nabi. Kita baca Rabbi ighfirli, sama juga. Rabbi itu Tuhanku, Allahumma, wahai Allah, ya Allah, kan? Ighfirli, yang wajibnya adalah Rabbi ighfirli. Ataupun kalau kat sini Allahumma ighfirli, yang lain tu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, kita baca kan panjang, masya-Allah. Itu semua tambahan. Itu semua tambahan. Okey, kalau imam tu baca cepat, kalau kita sembahyang berimam, imam baca Rabbi firli je, lepas tu dia sujud. Adakah kita perlu habiskan sampai wa'fu anni? Tak, kamu kena ikut imam. Kamu baca Rabbi firli warhamni wa dia sempat je. Lepas tu Allahu Akbar. Jangan pula rasa solat kita tidak sempurna. Tidak, kerana yang wajib adalah Rabbi firli. Boleh faham kan? Jangan pula lepas ni pakat buat Rabbi firli sebab Rabbi firli yang wajib kan. Pakat dia buat Rabbi firli habis lepas ni, masalah lah. Memang tidak bermaksud macam tu. Kan? Kebenakan kalau boleh semua upgrade solat kita masing-masing. Jangan downgrade, yang tu downgrade tu. Jangan salah faham, nak upgrade. Kita belajar ni nak upgrade. Apa yang kita boleh hafal dalam orang-orang yang pendek, macam Aisyah kata ketika sujud kan. Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu ketika sujud untuk berdoa. Aisyah kata Nabi berdoa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hari ni kita tambah pendek kan tu. Kalau kita solat orang, Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam sujud bersungguh-sungguh kita minta doa. Upgrade solat kita, jangan pula downgrade. Ikut tak masukkan yang tu, jangan pula berhujah nanti kata ni ustaz ni ajar kat aku macam ni baca Rabbi firli je. Tak masuk langsung, ini kena berjelaskan. Kita hanya nak tahu mana yang wajib, dan bukannya kita ni nak stick pada yang wajib saja, tak buat dah yang sunat. Tak, jangan. Sebab kita tak tahu cukup ke tak pahala kita tu nak berbandingkan dosa. Kan? Kadang-kadang dosa kita tak rasa. Kita rasa kita pure, perfect, padahalnya tidak. Nak mengenali dosa ke apa, kita kena belajar. Kita tak belajar, masalahnya kita pun rasa sebab semua orang Islam tak buat, kita pun ingatkan benda tu Islamik. Sedangkan bila belajar, rupanya orang Islam dia buat benda yang salah. Betul tak? Jadi jangan kita kena, kalau ada benda sunat, cukuplah kita tahu dia sunat, kita buat. Sebab kita tak tahu cukup ke tak pahala kita tu untuk mengalahkan dosa. Kan? Yang kita pandang remeh pada benda-benda yang sunat. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, berilah rahmat, kasihanilah aku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan berilah kesihatan, keafiatan kepadaku. Warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita faham sekarang ni memang jelas sembahyang kita adalah doa. Kan? Bila kita belajar baru kita tahu. Perlu tak lagi untuk berdoa selepas solat? Doa solat kamu tadi adalah doa. Daripada awal sampai akhir. Al-Fatihah doa, sebab tu kamu baca amin. Sujud kamu doa, rukuk kamu doa, duduk antara dua sujud kamu doa. Kan? Lepas tu mana kamu rasa tak sempurna kalau tak baca doa selepas solat ni? Mana lagi? Solat kamu tu doa dah. Itu penting belajar. Kan? Orang kampus lagi mana dia tak berdoa, tak bangun lah dia. Solat Jumaat tu sepatutnya berzikir. Imam pun takut nak berzikir. Nanti kalau aku berzikir lepas solat ni, aku tak baca doa, dia orang tak pergi, tak balik, lapar kat situ. Imam tinggal zikir, baca doa, salah juga.
Sampai bila nak jadi jahil? Kan? Sampai bila nak jadi jahil? Orang kampung nak dibiarkan jahil? Kita kena cakap kita dah tersalah buat. Alhamdulillah Allah bagi kita hidayah sekarang ni, yang sebetulnya zikir selepas solat, doa sebelum salat. Dan sebenarnya kalau tak nak berdoa pun tak dah cukup dah, sebab sembahyang kita pada awal tu doa. Masalahnya awak kena belajar makna daripada perkataan awak dalam sembahyang, baru awak tahu yang itu adalah doa. Dia bukan jampi kalau tak tahu makna pun tak apa. Ini bukan jampi, ini doa. Kena tahu makna. Kerana doa yang paling mustajab adalah doa daripada orang yang ikhlas. Boleh tak kita nak ikhlas dalam berdoa kalau kita tidak faham makna? Tak logik. Kita tidak akan sampai ke tahap tu sampai bila-bila. Kan? Bila orang tanya, awak berdoa tak tadi? Berdoa lah. Berdoa dengan siapa? Dengan imam. Imam doa apa? Hamba apa tak tahu. Imam doa apa tak tahu. Kan? Habis tu, agak-agak Allah terima. Kamu tidak berdoa. Sebab kalau berdoa, meminta. Takkan kamu tak tahu apa kamu minta? Betul tak? Itu bagi akal kita berfikir. Allah bagi kita akal, Allah terpersoalkan akal kamu buat apa. Kerana kita ada akal, yang Allah akan soal kita. Kalau kita tak ada akal, jelas tak ada syurga neraka untuk kita. Jadi jangan abaikan akal kita. Okey, hadis seterusnya daripada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Malik ni dia telah nampak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Dia tengok Nabi sedang sembahyang. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawi qa'idan. Dia kata fa idza kana, dia nampak Nabi sembahyang kan? Apabila Nabi berada pada witr ni ganjil, pada nombor ganjil dalam sembahyangnya, lam yanhab, Nabi tak bangun, hatta yastawi qa'idan, sehingga dia sempurna dalam keadaan duduk. Apa maksudnya? Pada rakaat yang ketiga Nabi tak bangun sehinggalah dia tu dah sempurna dalam keadaan duduk. Tengok pada syarahan dia. Idza atamma ar-rak'ah al-ula aw ath-thaniyah wa arada an yaquma lis-thaniyah aw ar-rabi'ah lam yanhab. Maksud witir solat ni, rakaat apa yang witir dalam solat? Rakaat 1 dengan 3, betul tak? Kalau ada 4 rakaat, maknanya rakaat 1 dan 3. Maknanya dia kata dia tidak akan bangun daripada rakaat pertama untuk masuk kepada rakaat kedua, ataupun daripada rakaat ketiga untuk masuk kepada rakaat keempat, kecuali apabila dia duduk dulu. Dia sempurnakan duduk dahulu. Duduk ini dinamakan duduk istirahat. Okey? Ia sunnah masyru'ah. Dan duduk istirahatnya adalah sunnah masyru'ah. Sekarang ni faham ke tak hadis ni yang nak cakap? Nak tanya. Kalau jelas ke tak hadis ni? Tak jelas. Okey. Gini kau cakap. Apa bagi ni lah. Duduk ni kita panggil duduk apa? Istirahat. Okey, sekarang kita tahu dah duduk itu istirahat. Makna duduk istirahat, duduk untuk beristirahat, duduk untuk rehat. Dia kata, Malik kata, Nabi kalau nak naik pada rakaat pertama, kedua, kalau kita boleh naik terus lah. Sebab ada sujud daripada rakaat yang pertama dan naik ke kedua, ada ke duduk sebenarnya? Tak ada. Tetapi dia kata dia nampak Nabi tak naik direct, kecuali Nabi duduk dan sempurnakan duduk. Maknanya duduk macam mana? Bila dah sujud kan? Dah sujud tu, Nabi terus begini. Tak. Malik kata dia nampak Nabi duduk ni, lepas tu nak bangun dia duduk dengan duduk yang sempurna dulu, kemudian dia baru dia bangun. Duduk ni panggil apa ni? Duduk istirahat. Yang kat dia nampak kan? Ada kita buat, ada kita tak buat kan? Betul tak? Yang buat pun tak tahu kenapa buat. Yang tak buat pun tak tahu kenapa tak buat. Ataupun kenapa ada orang buat. Betul tak? Itu pentingnya belajar. Kalau kita detailkan lagi, benda ni, konteks dia, hadis ni, jika ulama letak setempat hadis, kalau kita perincikan lagi, dia letak setempat hadis yang berkaitan, didapati hadis yang Malik nampak ni ketika mana Nabi dah sampai umurnya lanjut, umur dia dah lanjut.
Maknanya dia memerlukan untuk istirahat. Sebab itulah hadis-hadis sebelum ni kita baca daripada Aisyah, daripada Abu Hurairah, dia sifat solat Nabi, ada tak sebut pasal duduk istirahat? Duduk istirahat tak ada kan? Sebab itulah Malik nampak ni ketika mana Nabi dah sampai umur yang tua, badan dia dah memerlukan untuk dia berehat dulu, kemudian baru nak naik kan. Maknanya siapa-siapa yang ada keperluan untuk istirahat, dia istirahat. Kalau tak ada keperluan, tak payah buat. Kalau nak buat juga ada masalah sebab Nabi buat. Kan? Jadi yang buat tak perlu nak cakap kepada orang yang tak buat ni, kamu tak buat yang sunnah. Orang yang tak buat tak perlu nak cakap pada yang buat ni, kamu buat bid'ah. Tak ada. Benda yang macam ni luas, kita luas. Benda luas. Nabi bukan luas. Nabi buat, Nabi tak buat. Jadi tak perlu nak cakap pada sesiapa buat sunnah atau tak sunnah. Perlu buat. Kalau rasa badan kita berat ke apa, kita perlu duduk dulu kan. Duduk dulu, tak ada masalah, kerana hadis Malik menyatakan demikian. Kalau rasa tak perlu, tak ada masalah, kita terus bangkit. Kerana hadis-hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah tidak menyebutkan tentang duduk istirahat. Jelas kan tu? Duduk istirahat. Jelas ni kan? Alhamdulillah kita sampai kepada kita benda ni. Sebelum ni kita tak tahu mana satu, dan kita tak ada perasaan nak tertanya kan, mana satu yang betul ni. Ada orang buat itu tak cakap pasal yang jari lagi. Jari macam-macam, asyhadu ada, la ilaha ada. Itu mazhab mana tu? Lepas tu bila kita berhujah dengan dia, kata mazhab Syafi'i, bagi satu dalil yang Syafi'i kata macam tu. Tak ada. Kita akan jumpa kalau kita sabar, sabar. Alhamdulillah, kalau sabar dengan ilmu, sabar walaupun rasa janggal, kita akan jumpa banyak lagi benda. Ini orang panggil adventure kita dengan hadis. Tapi kalau orang tak sabar, dia dengar satu pelik dah ni, ustaz ni pelik dah ni. Mengajar aku tak pernah dengar ni, canggah dengan apa yang belajar ni. Dia tak sabar, habis lah dia. Datang sekali, minggu depan tak datang lah. Kan? Kita kena nyatakan, kita tak boleh ikut orang yang depan kita nak dengar macam tu, kita cakap macam tu, tak boleh. Kita boleh berlembut sikit-sikit kan. Tapi kalau berlembut selalunya, habislah hilang ilmu kan. Ada 2-3 orang marah, tak apa, marahlah. Tapi yang penting ilmu tu sampai. Kerana jika Allah beri hidayah pada dia, insya-Allah tak ada orang boleh halang daripada dia mendapat hidayah tersebut. Dan sesiapa yang bersungguh mencari hidayah, pasti Allah akan berikan hidayah padanya. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, ini hadis ni penting ni. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkunut selama sebulan selepas rukuk. Yad'u ala ahya'il Arab. Dia berdoa against, ala ni against maknanya apa? Ke atas orang ahya'il Arab, orang-orang Arab. Thumma tarakahu. Selepas sebulan Nabi pun berhenti. Doa dia ada dua jenis doa. Doa untuk kebaikan, doa untuk kejahatan. Doa untuk kebaikan, pray for you. Doa untuk kejahatan, pray against you. Kan? Doa untuk awak, doa ke atas awak. Bahasa Melayu tak boleh nak terjemah, kita cukup perkataan tu. Kita terpaksa menjemah ke atas. Jadi kita faham kalau sebut ke atas tu doa jahat. Kita tak perlu sebut doa jahat ke atas dia. Bila kita sebut doa ke atas, kita faham doa jahat. Mendoakan kejahatan ke atasnya. Nabi buat macam ni dalam doaku, kunut selama sebulan kepada orang Arab. Selama sebulan, kemudian Nabi berhenti. Ini kata siapa ni? Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni jadi hamba Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Dia kata Nabi berdoa tak tinggal selepas rukuk. Doa apa ni? Doaku kunut. Nabi berkunut selama sebulan tak tinggal selepas rukuk ke atas orang Arab. Di sini ada konteks dia. Tak tinggal dalam sembahyang lah semua, maknanya berapa waktu sehari? 5
5 waktu sehari, termasuklah subuh. Kita nak buat subuh sahaja. Tak salah kita sebab kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi kita kena ingat Syafi'i kata kalau ada hadis yang sahih datang kepada kamu, itulah mazhab aku. Pada waktu Imam Syafi'i, hadis tidak dikumpul lagi. Yang datang kepada dia, dia yakini, dia percaya. Ini hadis, dia ambil. Yang datang kepada dia walaupun hadis itu sahih, dia tak percaya pada orang yang meriwayatkannya. Dia tak ambil. Bukhari Muslim tak hidup lagi pada zaman dia. Kita tak salahkan dia. Yang kita salahkan orang yang hadis jelas-jelas ada masih lagi berpegang kepada kata-kata Syafi'i. Sedangkan Syafi'i sendiri kata jika datang kepada kamu hadis yang sahih, maka itulah mazhab aku. Maknanya Syafi'i sendiri kata kalau hadis tu sahih tu datang kepada aku akan ikut. Pentaksir Syafi'i kita tinggalkan. Kerana mereka tidak mengikut Syafi'i. Ta'assub mereka pada tulisan Syafi'i. Dia tidak ta'assub pada pesanan Syafi'i yang mengatakan kalau ada hadis yang sahih itu mazhab aku. Kan? Yang duk ikut kata padahal jumhur ulama kata kunut subuh tidak ada. Syafi'i dia pegang, dia tengok pada hadis, ada hadis-hadis yang lain. Tetapi hadis itu jika dikumpulkan dengan hadis-hadis yang tidak diiktiraf oleh Syafi'i sebenarnya, menyatakan kita akan dapati bahawasanya hadis itu sebenarnya hadis kunut nazilah. Bukan kunut khas untuk solat subuh. Tak ada kunut khas untuk solat subuh. Kunut ini kunut apa ni? Kunut apa yang dibaca ni? Nazilah. Mana kita tahu? Sebab mendoakan ke atas, mendoakan keburukan. Doa keburukan ni terhadap kepada musuh, doa kunut apa kita panggil? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Nabi buat kunut nazilah. Anas bin Malik kata selama sebulan. Apa yang berlaku sebenarnya? Yang berlaku dipanggil satu kisah. Kisah dipanggil Al-Adl wal... Selalu bila nak cakap tak ingat. 2 minggu depan nak cakap dah, tak ingat balik. Al-Adl wal Qarah. Alhamdulillah ingat hari ini. Nama kabilah yang telah menipu, mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Dia orang ni, dia datang kepada Nabi. Ayah kepada, mula-mula sekali ayah kepada siapa dia yang ingat? Wahsy. Ayah kepada Wahsy datang kepada Nabi meminta, sebab dia nak masuk Islam. Kaum dia nak masuk Islam. Dia kata kaum dia nak masuk Islam. Hantarkan kepada kami sahabat-sahabat yang boleh mengajarkan kami Al-Quran, mengajarkan kami agama. Betul kan? Tahu tak cerita ni? Tahu? Belajar kat mana? Dia tak cerita lagi. Kat mana? Kelas Ira. Kalau ikut salah, betul kan? Betul kan ayah Wahsy kan? Ayah Wahsy datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia minta untuk dihantar kepada dia, dikhususkan kepada dia beberapa orang sahabat yang boleh membantu untuk mengajarkan Islam. Dan Wahsy memang ikhlas. Ayah Wahsy memang ikhlas, bukan nak menipu. Nabi kata dah, aku bimbang kaum Arab kat sana ni buat jahat pada mereka. Wahsy dia guna benda yang sama dengan Mut'im gunakan untuk menyelamatkan Nabi, untuk beri perlindungan. Mut'im kan bagi perlindungan kepada Nabi kan. Wahsy kata aku akan lindungi mereka ni. Dipanggil benda tu dianggap dalam bahasa mereka ni sebagai ijar, mujir, orang yang memberi perlindungan. Orang Arab dia hormat benda tu, dia hormati benda tu. Tapi ada kabilah-kabilah, kalau kabilah ini menghormati seseorang, memberi perlindungan pada seseorang, dia tidak iktiraf. Ada kabilah tidak mengiktiraf benda tu. Macam Nabi pergi kepada orang sebelum Mut'im bin Adi, Nabi pergi pada seseorang, dia kata aku tak boleh kerana aku kalau aku bagi perlindungan, ada kabilah yang tak iktiraf perlindungan aku. Faham kan? Wahsy tak kuat. Wahsy ni ada kabilah yang tidak mengiktiraf dia punya perlindungan. Okey? Jadi Nabi terpaksa bagi. Nabi bagi pada dia 10 orang. Mula-mula tu 10 orang. Dua kali benda ni berlaku. 1 10, 1 70. Bayangkan Nabi Muhammad SAW sedih ke tak? Dan dia hantar, bukan dia hantar yang biasa, yang terpilih lah. Kan? Pergi kat sana, Wahsy bawa untuk pergi mengajar. Orang-orang kata, Wahsy, aku nak bunuh mereka ni. Di kaum musyrikin kan? Nak bunuh. Wahsy kata, jangan, aku dah bagi perlindungan, aku yang melindungi mereka. Tak, kami tidak mengiktiraf perlindungan kamu. Dia bunuh semua. Dia bunuh semua 10. Yang 10. Dia bunuh 10. Yang itulah yang jadi cerita Bani Nadir nak lempar batu tu. Kerana selepas tu ada yang terlepas, yang dilepaskan, bukan dilepaskan. Salah seorang tu dilepaskan. Mereka jumpa 2 orang musyrikin
Dan dia jumpa dengan orang musyrik dan dia bunuh. Dia ingatkan mereka ni ambil bahagian dalam pembunuhan sahabat Nabi tadi. Jadi Nabi pula yang terpaksa, kerana Nabi dah bagi perjanjian kepada mereka berdua ni. Nabi terpaksa untuk bayar kan, bayar dia. Sebab Nabi bagi perjanjian, kemudian sahabat Nabi bunuh. Apa orang Arab akan nampak? Tak boleh percaya Muhammad dibunuh, kemudian nak kena bayar dia lagi. Betapa Nabi Muhammad SAW dia panggil diuji kan, secara mental dan fizikalnya pada waktu tu. Sebab tu dia berdoa tak tinggal selama sebulan. Sedih dia kan. Lepas tu berlaku pula, lebih hantar pula, kena khianat pula 70 orang lepas tu. Sebab tu dia tak boleh nak buat apa dah. Yang bolehnya doa. Sebab tu tak pelik kalau dia tak tinggal selama sebulan. Kalau kita nak buat boleh, tapi jangan buat solat subuh saja. Sahabat kata nak pergi buat dalam solatnya. Kamu pergi buat solat subuh saja. Lepas tu kamu baca Allahumma hadini. Doa kunut tak baca Allahumma hadini. Doa kunut nazilah tak baca Allahumma hadini. Allahumma hadini ni doa yang Ibn Abbas riwayatkan ketika mana dia solat witir dengan Nabi. Sebab tu dalam solat witir hadini. Tapi kalau doa kunut yang lain, doa kunut nazilah kan kadang-kadang ada imam buat kunut nazilah kan. Zuhur dia buat kan. Yang ada baca Allahumma hadini tak ada. Yang waktu ni Nabi tak baca Allahumma hadini. Yang Nabi buat dalam solat subuh semua ni kan. Subuh Zuhur apa semua ni, ini bukan Allahumma hadini, kunut nazilah kerana peristiwa yang berlaku tadi. Kan? Apa nama dia kabilah tu yang khianat tu? Kita belajar dalam kelas sirah kan? Tak ingat dah. Abdul Walqarah, kalau ikut salah cakap kan. Kita dah tahu dah konteks hadis ini, iaitu Nabi berdoa ni doa apa? Kunut nazilah. Kunut nazilah kerana sahabat dia dibunuh tadi. Selepas sebulan, maknanya kenapa Anas kata selama sebulan kemudian berhenti? Maknanya Nabi tak buat selalu lah. Kita sekarang ni subuh selalu ke tak? Bahkan kalau tak buat kita rasa tak sempurna. Sahwi. Itu kalau hanya kita belajar mazhab Syafi'i saja, kita tak salahkan. Kan? Kalau tak sampai kepada kita orang kata hadis ni Nabi tak buat, tak sampai kepada kita. Kita hanya belajar mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i saja. Tak ada masalah. Betul yang kamu buat. Tapi kalau dah sampai orang tegur kamu, orang ni semua, orang bagi hadis pada kamu, terus lagi kamu ni kan, nak ta'assub tak boleh. Kerana Imam Syafi'i sendiri kata ada hadis yang sahih datang kepada kamu, hadis itu lebih kuat daripada kata-kata aku. Dia sendiri faham, aku bagi fatwa ni berdasarkan hadis yang ada pada aku pada zaman tu. Kalau ada hadis sahih pada zaman tu sampai kepada aku dan mencanggahi fatwa aku, apa kau ambil hadis yang sahih? Itu kata-kata Syafi'i sendiri. Kan? Jangan kita jadi lebih Syafi'i dari Syafi'i. Oh, payah. Pinduk perlihat. Pinduk perlihat. Perlihat saya tak ada lain semua. Itu yang bagus lah kalau kita diberi kuasa, kita betulkan. Kalau kita tak ada kuasa, bukan tugas kita. Sebab kalau Allah nak jadikan benda tu tugas kita, Allah akan dah bagi berkuasa pada kita. Betul tak? Jadi kita tidak perlu terasa bebanan. Tidak. Kerana Allah tidak menugaskan kita untuk membetulkan mereka, masyarakat kita. Sebab kita ingat Allah yang memberi kuasa kepada seseorang dan menarik kuasa daripada seseorang. Sekarang ni Allah bagi kuasa untuk kita kawal siapa? Orang lain. Ahli masjid, jaga masjid. Tidak. Allah bagi kuasa pada kita untuk kawal siapa? Diri dan keluarga kita. Itu saja Allah. Maknanya lega kita. Alhamdulillah. Lain kalau kita jadi ahli masjid. Lain kalau kita jadi pak imam. Masa tu Allah bagi kita kuasa. Allah bagi kita autoriti. Kalau kita masih lagi, kita sayang untuk tegur orang, untuk bawa yang betul, kerana kita takut orang marah pada kita, itu kamu jawab depan Allah lah. Kamu sepatutnya takut Allah. Allah kata apa? Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu takut pada manusia, sedangkan kamu lebih layak untuk takut kepada Allah. Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Bukan makna Allah sebut dalam Quran, tapi kita tadabbur kita tak ada. Kalau kita baca Quran pun tadabbur tak ada. Kalau kita baca, ramai orangnya baca pun tidak, apatah lagi tadabbur. Kan? Kalau dia rasa, kalau dia faham Quran, dia baca, tak ada apa yang susah. Kalau nak ikut apa yang Allah kata, tak ada apa lagi yang susah. Apa ikut? Nabi Ibrahim bila dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang larang daripada menyembah berhala, tak susah bagi dia. Raja panggil makan, aku tak pergi. Raja panggil parti, aku tak pergi. Raja
Pakcik suruh kau sembah ni, aku tak sembah. Nak buang dalam api, silakan. Kan? Sebab dia faham dah. Ini bukan orang calang-calang yang cakap pada kita jangan. Ni siapa kata? Allah. Yang tu yang kita nak tu. Iman yang tahap tu yang kita nak. Ini, yalah Allah cakap pun, tapi Pak Imam ni macam mana ni? Tapi orang ni nanti dia marah pada aku ni. Macam mana? Itu tak tahulah macam mana kita nak kata ya Allah bagilah pada aku syurga. Kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun agak-agak lagi. Macam tu kan, teragak-agak lagi. Tak ada. Iman kita kena kuatlah bila tahu Allah yang larang, Nabi yang larang macam ni. Walaupun satu dunia buat berlainan, kita tak teragak-agak untuk tinggalkan satu dunia tersebut. Okey. So, bila dia Malaysia, kita ikut je lah soal depan jemaah. Ikut je lah. Sebab kita tahu dia mungkin mazhab Syafi'i saja dia belajar. Dan kita tahu tak ada masalah untuk kita baca doa kunut. Masihlah. Betul tak? Tapi kalau kita jadi imam, kita buat kita. Kalau kita jadi imam, kita dah tahu benda ni tidak ada. Kita kena, kita tahu. Kita rasa nak Macam mana kita nak berhujah? Macam mana kita nak berhujah depan Allah? Kamu tak pernah buat kunut nazilah dalam solat yang lain. Tiba-tiba kalau kamu kunut pada solat subuh, kamu kata pada Allah, ya Allah, ini kunut nazilah sebenarnya. Ya Allah tak tahu kan? Tapi satu karya lah berhenti mengata dia. Betul. Sebab saya pernah, kawan saya pada Oman. So memang jemaah tu lambat je lah. So tak dia buat lah. So, jemaah subuh. So dia buat lah apa ni kan, sunat apa yang dia buat dalam ni, ayat apa semua. Tapi dia memang tak buat, dia tak buat kunut lah. Sebab kita dah biasa kan, kita dah biasa keluar, kita tahu. Kita dah buka fikiran. Lepas tu, satu karya tu, sah tak semua yang kita tak ada kunut ni. Aduh. Tapi bagus kalau dia buat macam tu, dia dah buka peluang untuk menjelaskan kepada orang. Tapi lah dia pun bahasa Inggeris kan, dia cakap bahasa Inggeris kan. Jadi susah. Dia Oman ni. Dia bukan Oman ni. Dia Oman ni agama Islam pada Oman. Tak ada. Dia Oman ni. Tak, kalau ada orang yang ada orang Melayu yang pandai sikit kan, bila dia dah buka jalan macam tu, kita backup. Kita kata sebenarnya yang dia buat betul lah. Kan? Saya tak berani sebab ni saya dah tahu apa yang berlaku dia dah berlaku ni. Kan? Masa tu kita backup. Itu peluang, alhamdulillah Allah buka peluang, bukan kepada kita. Sebab kita mungkin kita tak mampu menerima. Kan? Ada orang dia sanggup. Benda ustaz-ustaz kita kan, ustaz sunnah kat Malaysia juga, dia sanggup sampai ada pakcik ketuk kereta dia lepas tu. Orang bagi dia kan, kamu lagi aku sangat, aku pun tak aku. Kemudian dia tak doa selepas tu. Pakcik ni dah tak doa selepas solat, bukan lagi takut tak kunut. Kalau bagi dia subuh memang dia tak kunut lah. Baru tak doa selepas solat kan. Pakcik tu datang, dia kata, saya ustaz, saya duduk dengar ceramah ustaz, hari ni saya kecil hati dengan ustaz. Kecil hati saya hari ni dengan ustaz. Ustaz tak baca doa. Dia macam ingat seolah-olah doa tu adalah satu perkara daripada perkara sembahyang. Bila ingat macam tu, bila dah ingat macam tu, kita terpaksa kena stopkan, kerana benda ni telah dikhususkan pada waktu tertentu yang mana syariat agama Islam tidak mengkhususkan perkara tersebut. Itu yang menjadikan doa itu bid'ah. Sedangkan doa ini sebenarnya secara general mana-mana pun nak doa tak ada masalah. Even selepas solat nak doa tak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ni telah dianggap, kan? Telah dianggap salah satu kesempurnaan solat. Kalau tak buat, solat kita tak sempurna, sampai kecil hati rasanya. Kan? Pakcik dia, ustaz dia kata tak ada masalah. Awak nak buat, saya dah tahu benda ni tak ada, dalil saya tak boleh buat. Sama juga kita tahu dalil tak ada untuk solat kunut. Kan? Syafi'i kalau dia ada, dia tengok hadis jelas-jelas kunut nazilah, bukan kunut khas untuk subuh, dia tak buat. Kan? Kita dah tahu dalil apa semua, kita tak boleh lah buat. Masa ni mungkin Allah nak uji kita. Kalau kita jadi buat imam, Allah nak uji kita. Kau ni sayang pada Allah ke sayang pada ni, takut pada Allah ke takut pada ni semua. Saya ingat tahu haji kena beritahu tu orang nak pergi buat Mekah, pergi haji Mekah. Sebab masa saya kat Saudi tu, ada orang Malaysia ni, dia boleh tanya saya tu, Isah kita semua tu buat tak ada kunut kat Madinah, kat Mekah. Puan juga lah kita dah explain sebab dia mentaliti kan. Bukan apa dia tu. Dah untuk tua kan, dalam 60 tahun kan. Yang bawa dia orang pun tak menjelaskan. Itu dia. Masa tak mau dia kelas dia tu.
Ada saya ada cerita ada beritahu dengan apa ni. Ada satu ustaz tu memang saya jumpa dekat Mekah. Dia buat kuliah perdana haji ni kan. Saya cakap dia beritahu dia orang ni semua supaya dia orang tak apa sebab saya 10 tahun ada pergi kata musim haji ni saya rajin masuk jumpa kan dia orang kan. Dia macam satu was-was tu. Okey ke tak okey ke. Tapi itulah kita dah tahu yang benar, alhamdulillah. Kita cuma tinggal lagi untuk mengikutinya. Kita yang dah tahu yang tidak benar, cuma tinggal lagi untuk meninggalkannya. Dan Allah tidak akan tanya kita kenapa orang ni telah confused, kenapa orang ni telah tidak confused, kenapa orang ni tinggal, kenapa orang ni buat. Allah akan tanya diri kita sahaja. Nah, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, hanya jagalah diri kamu. Alaikum anfusakum, hendaklah kamu menjaga diri kamu. La yadurrukum man dhalla in ihtadaitum. Tidak akan ada orang yang dapat memberi mudarat, orang yang sesat dapat memberi mudarat kepada kamu sekiranya kamu telah diberi hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kamu semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pada waktu itu Allah akan beritahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Yang kamu lakukan ni betul ke, salah ke? Yang dia lakukan ni betul ke, salah ke? Itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni jaga diri kita sendiri. Tabung haji ke, tak tabung haji ke, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tanya saya, Ustaz Ju mungkin Ustaz tabung haji cakap pada awak tak sah. Tapi awak tanya saya, dah sebab awak tanya saya akan jawab dengan jawapan saya. Kan? Cakap kepada dia, tak ada masalah, sah. Itu saja yang saya tahu. Awak nak tahu lagi lebih lanjut, carilah di dalam YouTube atau apa kan. Sebab saya bukan ustaz. Kita jangan macam saya orang awam juga, dan saya tahu dah benda ni tidak ada. Dan kalau tak buat sah solat, kita jelas. Dia boleh cari sendiri. Kalau dia betul nakkan hidayah, dia boleh cari sendiri. Betul tak? Semua ni zaman dia di hujung jari sahaja. Okey, jadi kita ingat tu, kita dah tahu kebenaran, alhamdulillah. Tabung haji tak tabung haji, alhamdulillah. Nanti kalau kita diberi tempat tu, kita kawal, kita akan ubah. Sekarang ni kita nak bincang tu buang masa kerana kita mendahului peristiwa. Kita tak boleh ubah apa-apa, buang masa, biarlah dia. Kita diri kita saja kan. Pak tak perlu runsing kepala. Aku hanya runsing pada diri aku dan keluarga saja. Diri sendiri dan anak juga, isteri. Dah. Kerana lain kita nak bincang, nak pening, nak apa, habis masa, kita tak boleh ubah. Kecuali Allah jadikan kita Perdana Menteri, insya-Allah. InsyaAllah kita ubah semua. Allah jadikan kita muda di tabung haji, InsyaAllah kita jadi general kat situ, InsyaAllah. Yang penting orang bawah kita ubah. Kan, orang yang Allah bagi kita autoriti. Sekarang ni Allah tanya mereka kerana mereka ada autoriti. Allah akan tanya mereka. Allah tak tanya kita. Kita Allah panggil, tenangkan fikiran kita, ruangkan fikiran kita untuk benda yang berkaitan dengan kita. Jelas kan tu? Itu manhaj kita nak pegang betul-betul. Jadi kalau semua orang berpegang dengan manhaj macam ni, dia berfikiran macam ni, jelas hidup dia tenang. Dan dia tak kisah macam mana sesat orang lain. Yang penting dia selamat. Orang lain tak boleh mudarat. Ingat tu ayat surah An-Nisa tadi kan, orang lain tak boleh mudarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. A'udzu billahi minasyaitanir rajim.